sebelum kita memulakan syarahan Profesor Nur Hashimah pada pagi ini, saya ingin menjemput ketua unit perangkap ketua jabatan bahasa, sastra dan budaya Melayu di Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah UUM untuk menyampaikan kata-kata haluan. Persilakan Dr. Maizatul Azura untuk memberikan kata-kata haluan beliau. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada pengerusi Dr. Tarmizi. Saya tidak bercadang untuk bercakap panjang lebar sebab apa yang lebih kita nak dengar hari ini ialah apa yang nak disampaikan oleh Profesor Dr. Nur Hashimah. Dan bagi saya, apa yang akan Prof sampaikan pada hari ini adalah satu bicara yang sangat menarik sebab kita tahu dalam keadaan dalam dunia kita mendepani dunia IT sekarang ni, banyak kajian-kajian yang boleh kita kaitkan dengan bidang linguistik. Jadi, saya mewakili dekan dan juga timbalan dekan SLCP serta rakan-rakan di UBSBM merakamkan jutaan terima kasih kepada Prof yang sudi menerima jemputan kami untuk menyampaikan bicara pada hari ini. So, saya rasa itu saja kata alu-aluan daripada saya dan saya serahkan kembali kepada pengerusi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Maizatul Azura di atas kata-kata haluan yang sampaikan sebentar tadi. Okey, Profesor Nur Hashimah Jalaluddin juga merupakan guru saya ketika di UKM dulu. Saya pernah mengambil 2 kursus dengan Prof. Hashimah. Yang pertama fonetik, ada yang kedua semantik. Saya belajar teori reservoir dengan Prof. Hashimah. Fonetik sebenarnya saya dah ambil di pusat pengajian yang lain, tapi ketika itu saya nak buat latihan ilmiah, jadi saya nak mantapkan ilmu fonetik khususnya tentang transkripsi transkripsi bunyi-bunyi fonem bahasa Melayu dan dialek Melayu. Jadi saya ambil lagi sekali 2 semester yang berturut saya mengambil kursus fonetik. Yang kedua itu bersama dengan Prof. Hashimah. Prof. Hashimah dia menerima sarjana muda dari UKM, master sarjana dari SOAS dan PhD dari UM. Saya ingat lagi kajian PhD Prof. Hashimah ada diterbitkan di Dewan Bahasa dalam Perniagaan, kalau saya tak salah tajuknya. Dan menurut cerita Prof. Hashimah, beliau melakukan kajian lapangan di Kelantan, di pasar, menjadi duduk bersama-sama mati-mati yang berniaga itu untuk semata-mata bagi memahami implikator perbualan ketika proses jual beli itu berlaku. Sebab ketika itu Prof menggunakan kerangka teori relevan yang dikatakan oleh Prof Wilson itu. Dan Prof Hashimah telah menghasilkan 40 buah buku. 40 buah buku, bayangkan. Sepanjang 35 tahun beliau bertugas di UKM, 40 buah buku, ratusan buah artikel, makalah dalam dunia akademik, termasuk bab dalam buku, dan juga turut pernah memegang jawatan ketua program linguistik di Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik UKM, timbalan pengarah Pusat Penyelidikan dan Instrumentasi di UKM, dan juga beliau turut pernah memegang jawatan pengarah ASMA. Saya ingat ketika saya keluar daripada ASMA 2014 sebagai guru bahasa, Prof. Hashimah masuk dan menjadi pengarah ketika itu. Beliau telah menyampaikan syarahan perdana profesor di UKM 2000, saya lupa 2000 berapa. Ketika itu saya juga berada dalam Dewan Senat itu mendengar syarahan Prof. Dan saya ingat ketika itu Tan Sri Naib Chancellor, Tan Sri Dr. Sharifah Hafsah, ketika beliau memperkenalkan Prof. Hashimah ataupun Prof. Zahar, saya lupa Tan Sri Chancellor ada menyebut bahawa kalau di US kita ada Pike and Pike. Kalau di Malaysia kita ada Prof. Hashimah dan Prof. Zahar yang sama-sama dalam bidang yang sama melakukan penelitian linguistik yang
bermakna terbangun dalam bidang linguistik yang sama lah. Begitu. Jadi itu sedikit latar belakang tentang Prof. Shimah. Dan yang menariknya ialah menurut Prof. Shimah, beliau bercita-cita sebelum bersara, beliau ingin melakukan pemetaan isoglos dialek Melayu di Semenanjung Malaysia. Semoga cita-cita Prof itu akan tercapai harap-harapnya. Dan langkah kanan ke arah pemetaan itu sudah bergerak dengan laju. Dan saya rasa mungkin kita akan mendapat hasilnya mungkin insya-Allah pada penghujung tahun ini, Prof. Insya-Allah. Jadi dengan sedikit latar belakang yang diberikan itu tadi, saya dengan sangat berusaha hati menyerahkan majlis ini kepada Prof. Hashimah untuk menyampaikan bicara. Kita silakan, Prof. Terima kasih. Dengar suara saya? Okey, terima kasih banyak-banyak saudara Tarmizi. Rupanya peminat saya masuk kuliah 2 kali. Saya ingat masa fonetik. Saya tengok dia duduk depan sekali. Saya kata, awak ambil lagi kertas ni? Sebab saya tahu di pusat Tarmizi juga mengajar fonetik. Tapi nampaknya dia memang berminat lah. Dan mengikut semantik juga. Okey, saya menerima undangan ni satu sebab saya memang suka research. Passion saya, memang saya suka sangat dengan pendidikan. Sebab tu PhD saya juga berkaitan dengan jual beli, duduk dekat pasar, di pasar Siti Khadijah di Kelantan, mengkaji implikator macam mana orang Melayu berniaga. Gaduh-gaduh, menawar-menawar tapi akhirnya harmoni. Itu keindahan di sebalik implikator. Tetapi masa berlalu dan saya telah hampir pension hujung tahun ni, dan mengharapkan orang muda seperti Dr. Tarmizi ni, Dr. Harishun berada dekat sini, yang lain-lain tu sambung apa yang saya dah lakukan demi maruah bahasa Melayu terutama untuk negara kita ni. Kita selalu kena maju ke depan. Jadi saya akan kongsi saya punya slide. Sekejap. Tadi dah buka, keluar balik. Okey. Kenapa terbalik ni? Sekejap. Kenapa dia punya slide terbalik ni? Apa tu? Tarmizi? saya pun tak pasti. Ini bila teknikal ni yang tak tahan ni. Sekejap Atau saya tolong sharekan, Prof, macam mana? Buka yang terkini, saya ada WhatsApp tu. Sekejap. Ini kalau saya buka ni nampak ke saya? Prof, nampak? Tapi saya tak nampak. Memang saya tak nampak semua orang Semua orang tutup video. tak buka maksud. Sekarang siapa yang buka? Saya nampak, Prof. Okey, ini terbalik. Saya cuba buka. Okey. Macam mana Semalam dah buat dengan Tarmizi okey je. Share. Okey. Alright. Ini yang betulnya. Baik, saya diberi masa, diberitahu saya akan membentangkan dalam lebih kurang sejam, kemudian diikuti dengan soal jawab Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang hadir pada pagi ini. Baik, saya telah diminta bercakap tentang linguistik secara umum, tapi saya dah minta dengan Dr. Tarmizi dan Dr. Hisham, kita kecilkan skop kita sebab yang dengar ni ramai orang linguistik.
Jadi kita tengok macam mana terutama pendidikan sebab dunia hari ini kita cakap pasal pendidikan. Lepas pendidikan kita akan bercakap pasal penerbitan. Jadi sangat sinonim dan kembar antara pendidikan dan penerbitan. Jadi kita fokus terus kepada linguistik dan saya saja sengaja memberikan tajuk multidisiplin sebab pada hari ini semua benda berkacuk. Mesti digabung-gabungkan supaya ilmu itu jauh lebih fleksibel, lebih fleksibel dan boleh kita bercakap pasal apa sahaja. Walaupun kita orang linguistik, kita bercakap pasal kelapa sawit. Walaupun kita orang linguistik, kita bercakap pasal orang sakit jabatan psikiatri dan sebagainya. Sebab ada hubungan timbal balik antara bidang kita dengan bidang-bidang lain. Baik, saya dah buka segala definisi multidisiplin, semua kamus saya buka dan semuanya bersetuju mengatakan apa itu multidisiplin, iaitu kita kena gabung atau libatkan beberapa disiplin akademik atau pengurusan profesional dalam mendekati satu masalah atau isu. Jadi maknanya bukan linguistik semata-mata. Dulu zaman saya belajar, kalau semantik sahaja, kalau sinteks sahaja. Tapi dalam konteks hari ini dah bertukar. Ilmu berevolusi, dia berubah. Dalam dunia hari ini, kita tak boleh tengok linguistik secara umum saja, secara tunggal. Boleh. Contohnya macam Dr. Fazal, dia hebat dengan sinteks. Kalau dekat kepada kami lah, di tempat kami, Dr. Fazal dia bagus dengan sinteks. Tapi kalau dia nak publish, kalau nak terbit sinteks semata-mata, dia kena masuk jurnal yang ada Chomsky. Untuk guru lah. Dia kena masuk jurnal yang betul-betul theoretical base. Dan kalau kita hanya setakat mengiyakan teori itu, tak dapat keluar. Contohnya pada tahun berapa saya tak ingat, sebelum 2010 lah, saya pernah nak join, nak ikut sekali dengan supervisor saya, Wilson yang buat relevance theory itu di Poland. Dia tulis siap-siap kat situ. Kalaulah setakat nak bentang mengiyakan teori relevance, dia tak nak. Dia nak orang hentam teori dia. Itu cara pemikiran scholar di barat. Maknanya kalau kita nampak kekurangan pada teori itu, dia suka. Sebab apa? Dia nak buat penambahbaikan. Sebab tu kalau ikut Chomsky, dia ada syntactic structures, extended theory, extended theory, dia ada government embedding, dia ada minimalist. Dia bertukar. Bila apa? Bila kita dapat menunjukkan, ada silap lah dekat teori ni yang perlu kita baiki. Itu dia suka. Okay? Jadi kita tak mampu ke arah itu. Kecuali kita ni betul-betul dilatih sendiri oleh Chomsky atau oleh pakar-pakar linguistik dunia. Jadi apa yang kita boleh opt untuk dalam konteks negara kita supaya kita boleh terus survive atau terus boleh bernafas dalam bidang kita, kita cuba menggabungkan beberapa disiplin. Kadang-kadang disiplin itu jadi menarik. Baik. Apa tujuan kita menggabung-gabungkan disiplin supaya bersifat multidisiplin? Supaya kita mendapat input baru, perspektif baru, pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai satu isu. Okey? Dengan itu, analisis kita akan bertambah baik dan bertambah konkret. Kadang-kadang, linguistik ni dia kan abstrak. Kadang-kadang orang pelik tengoklah, nak tengok sinteks pun kenapa keluar banyak sangat pokok-pokoknya. Kan? Tak apalah, dialek tu korang orang pakai, kita dengar. Tapi kalau sinteks underlying structure kat kepala otak kita tu, skema image yang berjuta-juta gambaran di otak kita tu, orang tak appreciate, orang tak apa benda kalau tidak dapat digunakan secara konkret. Jadi bila kita ada menghubungkan linguistik ini dengan pengalaman-pengalaman bidang lain, dia akan menjadi jauh lebih menarik. Contoh sekarang ni saya rasa UM pun macam sama-sama terikut untuk ada penerbitan berimpak tinggi. Kalau dekat sini kita dah pakai Q, kita dah pakai dah IS Corpus ni dah macam bawah lah. Yang dituntut ialah Q. Yang baru ni minta profesor pun tak ada Q, tak dapat. Walaupun nak pencen, dah pencen lah pun, baru pencen. Jadi ada seorang tu nasib dia cukup baik dan dia pun mungkin dia baru jugalah PhD dia. Dia membuat komunikasi dan perubatan. PhD dia. Bidang dia lah komunikasi dan perubatan. Macam mana dia masih menggunakan pemberitaan, pelaporan akhbar, unsur-unsur komunikasi tapi dikaitkan dengan dunia perubatan. Semua artikel dia keluar dekat Q1.
Perubatan ni di Q1. Jadi dia nampak standard dia tinggi. Maknanya, untungnya ada tempat yang boleh dikeluar yang membolehkan kita kepada Q. Jadi dengan kita ada multidisiplin seumpama itu, kita ada ruang. Sebab kita cakap dalam konteks hari ni kan, sebab kita nak impact factor dan sebagainya. Lagi satu ialah kumpulan daripada geografi yang banyak menggunakan alam sekitar, ya, tentang geomorfologi lah, hidrologi lah, tentang alam sekitar lah paling popular, dan psikologi. Ya, psikologi juga. Ini 3 bidang yang ada bersifat sains sedikit. Kita linguistik juga sains, jadi kita kena pandai cari peluang. Jadi saya cuba tunjukkan bagaimana kita boleh mencari peluang itu. Baik, rumusannya kita mesti ada triangulasi. Maknanya ada pelbagai disiplin, memberi input baru, dapatan kita jauh lebih konkret. Baik. Cuba tengok tajuk-tajuk ni. Saya Google semalam, dah banyak kali dah. Daripada dulu saya selalu sentiasa Google mencari maklumat-maklumat terkini tentang pengkajian linguistik ni kan, yang lebih terkini sifatnya. Ini tentang linguistik dan environment. Ini sangat penting tau. Sekarang alam sekitar ni macam top isu lah. Orang suka cakap pasal alam sekitar kan. Jadi bila saya semak laman-laman web, memang banyak rupanya artikel-artikel berkaitan dengan bahasa dan iklim. Contohnya, how language and climate connect. While we are losing biological diversity, we are also losing linguistic and cultural diversity at the same time. This is no coincidence. Maknanya, semua benda nak one size fits all. Semua nak sama. Kita dah hilang biologi, kepelbagaian diversity biologi, dan kalau boleh kita semua nak bahasa dan linguistik pun, linguistik dan budaya pun semua nak sama. Itu yang ada semua tu, McDonald, MTV, semuanya M tu ialah untuk menjadikan kita one size fits all. Ini cerita lama ni sebenarnya kan. Dia dalam climate pun jadi macam tu. Climate dalam arti kata ni ialah alam sekitar. Lepas tu saya jumpa climate control and language control. Ini juga ada hubungan. Saya baca semalam tapi saya kata tak apalah, awak semua boleh buka, tengok apa yang ditulis. Mungkin ada yang awak tertarik untuk teroka lebih dalam. Satu tajuk yang saya suka tengok ialah ecolinguistics. Ecolinguistics itu nampak, ini menarik ni. Ada perkataan ecolinguistics, cantik. Macam kita kata geolinguistik lah. Kita ada ecolinguistic. Ini environment tu. Jadi our language may show how separate we are from nature, but the relationship between the natural world and natural language is far deeper than we realize. Maknanya ada bahasa kita dengan bahasa alam sekitar ni ada hubungan yang sangat rapat. Kita je tak tengok. Okay. Lepas tu satu lagi, language and technology, dia kata cuba tengok dalam kamus-kamus hari ni, dia kata dalam kamus hari ni, dia buka kamus The Oxford Junior Dictionary for Children untuk kanak-kanak je, kamus kanak-kanak. Dia kata perkataan-perkataan macam chestnut, lark, buttercup, clover, semua dah diganti dengan perkataan teknikal seperti block graph, analog, chat room, MP player. Macam kita lah nanti konda-kondi dah tak ada. Kain plekat saya tengok lah, dan kain batik yang selalu kita pakai balik kerja, kita nak pakai sebab sejuk, sedap pakai. Saya perhatikan anak-anak saya dan menantu-menantu saya tak pakaikan plekat dengan kain batik. Saya kata, kenapa tak pakai? Pakai seluar tidur lah, kata dia. Saya kata, bukan senang ke kita, maknanya bacakan plekat laki-laki nak semayang kan? Tak pakai, tak apa, pakai seluar track aja semayang. Nampak peralihan zaman. Saya pun, ini macam bertukar ni. Besok industri batik dengan kain batik dengan industri kain plekat dah tak pakai kot. Agaknya macam buah letop dah lama tak ada agaknya dalam kita punya dictionary. Dalam kamus tu lama-lama akan terhapus. Jangan cerita dialek ya, Tarmizi, dialek lagi lah banyak. Bila saya sentuh baru ni dan Dewan Bahasa, saya kata dialek Perak dah mula pupus, barulah ada reaksi. Oi, dia kata, biar betul yuk, kata dia. Marah betul dekat Twitter tu. Saya kata, baru sedar awak semua ni. Tanya diri sendirilah, siapa nak bagi anak sulung dia yuk sekarang ni? Orang Perak. Semua tokoh abang.
abang hilang dah hiup dia. Jadi itu yang kita sentuh sebab kita orang kalau tak disentuh dia tak tahu, dia tak perasan sebab dia sendiri pun tak suka nak guna bahasa Melayu. Jadi bila kita sentuh dialek dia, pandai pula sensitif. Seronok pula saya baca komen-komen ya. Nampaknya seminar tentang dialek itu dapat sambutan yang baik jugalah. Baik. Linguistik dan perubatan. Ini yang saya kata tadi, linguistik dan komunikasi dan perubatan. Linguistik dan perubatan, saya banyak lihat kan betapa jururawat menyatakan sangat penting menggunakan bahasa, jargon-jargon bahasa. Ini yang menghalang pesakit dengan doktor. Dia kata banyak masalah. Jadi mungkin dalam ramai-ramai yang mendengar ni ada yang buat wacana. Cuba tengok wacana perubatan. Sebab saya sendiri pernah tanya, minta maaf saya cakap ni pengalaman. Saya ada 3 orang anak doktor. Masuk ke 4. InsyaAllah bulan Juni ada 4. Saya selalu tanya anak-anak saya yang perubatan ni, awak ni kalau makcik-makcik tua datang cakap sebu perut, faham tak? Saya kata, makcik sakit apa? Sebu lah, rasa angin. Sebu tu apa saya tanya? Kan? Dia tak faham, doktor muda tak faham sebu. Itu belum cakap dialek Kelantan, belum cakap dialek Terengganu kan? Medu. Dia kata, kalau orang Perak kata mencerin pada masa demam, tak faham doktor-doktor kita tu. Tetapi dia berkhidmat dengan masyarakat. Ini itu kata dalam saya baca jurnal ni, nurses merasakan, jururawat merasakan banyaknya halangan. Jadi dia kata salah satu cara untuk merapatkan hubungan tu digunakan kata pakai analogi. Itu analogi dan metafora orang tua suka, dia kata mudah. Mudah. Contohnya kalau kata sebu ni makcik rasa macam mana? Rasa nak terbelahak ke? Rasa nak muntah ke? Saya tanya anak saya, so macam mana awak cari penyakit sebu ni? Kan salah bagi ubat. Tanya ciri-ciri dia hampir dengan dia punya dia belajar. Hati-hati saya kata kan salah bagi ubat kat makcik tu, hati makcik tu saya kata. Seronok saya sebab lain bidang kan. Lain bidang. Jadi saya selalu bertanya. Memang baru ni saya punya doktor pakar ni, saya pun orang tua dah berpenyakit. Jadi saya ada doktor pakar yang merawat saya tu sangat lembut. Dia salah seorang pakar diabetik yang diiktiraf oleh Amerika Syarikat. Dia fellow kat Amerika Syarikat. Jadi dia selalu cakap, macam mana I nak buat research pasal diabetik ni? Saya kata, doktor, prof, saya kata, prof, saya boleh tolong. Saya kata, kita boleh tengok aspek bahasa. Kan, bila prof cakap guna kalori ni, mana lah orang tua yang sakit kencing manis nak faham. Kan, dia mesti ada jargon-jargon yang tertentu. Jadi mungkin awak semua yang muda boleh explore, boleh tengok ya bagaimana pengamal perubatan doktor dan ni. Sebab baru ni bila sakit COVID kan, saya telah memohon satu grant daripada England. Masa tu England nak kita lihat United Kingdom, dia kata cuba lihat COVID. Macam mana COVID itu apa saja tema tentang COVID. Saya pun buat atas permintaan fakulti. Saya telah membuat tajuk Language and Communication Strategies in Combating COVID in Malaysia. So, masa tu Malaysia dah zero. Masa tu bulan September Malaysia dah kosong. Bulan Ogos. Jadi kebetulan saya buat proposal tu. Saya tunjukkan macam mana penggunaan istilah yang lebih mesra rakyat. Kan? Masa mula-mula keluar penyakit ni, dia kata stay at home, social distancing. Dia tak guna pun istilah-istilah Melayu. Sebab masa tu yang bawa penyakit ni orang luar. Jadi kita rakyat tu macam relax saja. Saya pergi umrah, saya tengok ramainya orang Cina dekat airport ni bahal kata kan. Masa tu Cina dah ada COVID tu. Jadi saya pun telah menunjukkan bagaimana strategi-strategi komunikasi termasuk media sosial yang menggunakan dialek-dialek. Kita banyak tengok dialek yang bercerita tentang apa itu hand sanitizer, termasuklah Hatan, Datuk Hatan. Dia banyak cakap Negeri Sembilan untuk COVID. Tapi yelah benda ni kita compete satu dunia, tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab masa tu Malaysia dah bounce balik. Jadi strategi kita dah salah. Malaysia dah bounce balik. Jadi maknanya dengan COVID pun ada ruang untuk kita sebagai orang linguistik membuat penyelidikan. Menulis sesuatu, sumbangan bahasa pada penyakit-penyakit baru ni. Tu ada satu rencana ditulis Not Soldiers but Firefighters, Metaphors and COVID-19. Ini macam mana metafora melihat penyakit COVID. Jadi apa yang saya nak katakan ialah kita kena pandai kawinkan.
kita kena pandai kawinkan bidang-bidang kita, linguistik dengan bidang lain. Ambil kesempatan, tengok aja ada isu tu terus buat. Okay, supaya dia lebih, masih tengah panas tu dia senang publish. Okay. Ini bahasa dan teknologi ni paling hangat sekarang lah, termasuk UUM telah menjadikan niche. Fakulti dia pun fakulti linguistik dan teknologi maklumat. Fakulti ke jabatan yang saya penasihat tu pusat linguistik dan teknologi maklumat kan, kalau tak salah saya. Tengok, mereka di UUM telah memasukkan teknologi. Di Uniza kreatif. Bahasa dan kreatif. Maknanya macam mana dia buat skrip drama, skrip macam Upi Ipin tu, macam mana bahan-bahan sastra dijadikan bahan-bahan teknologi. Jadi maknanya universiti-universiti muda ni dia dah melangkah sebab dia nak pergi kepada pure linguistik, itu UKM dah buat, UM dah buat. Maknanya kita dah jadi asas kukuh ya untuk teori-teori linguistik. Tapi sebelum saudara boleh pergi kepada linguistik teknologi, saudara kena ada teori linguistik. Sebab nak cakap linguistik tanpa teori itu tak bagus, tak kuat. Jadi daripada situ kita ada linguistik corpus. Linguistik corpus ini banyak orang kaji, contohnya di UKM ada satu kumpulan nama dia Culturomic, melihat trend-trend pemberitaan dalam corpus, menaik ke menurun ke, katakan dia search tentang wanita, cari wanita, tengok apakah isu-isu kolokasi yang berkolokasi dengan wanita. Jadi dia boleh menghasilkan trend. Wanita laporan zaman dulu macam mana, zaman sekarang macam mana, zaman akan datang macam mana. Jadi kita menggunakan teknologi corpus tu. Kemudian kita ada pengkalan data digital. Ini ramai bila saya baca FRGS punya, saya menilai FRGS, ramai yang bercita-cita akhirnya nak buat digital. Okey, Jawi digital lah, bahasa Melayu digital. Kita ni masalah digital ni tak ada masalah nak buat. Nak parking dia kita ada masalah. Rumah dia kita tak tahu kat mana taruh kan, sebab universiti dia kata oh kami dah penuh, kami punya club semua dah penuh dengan aktiviti-aktiviti universiti pengurusan. Di mana kita nak letak kita punya penggalan, kita kena fikir sebab benda ni semua pakai duit, no money no talk kata orang. Jadi bila kita dah siap pakai data kita, takkan nak biar macam tu, kita kena cari tempat untuk kita letak, kita pautkan dia. Lepas tu yang lebih terkini, saya pernah semasa jadi pengarah ATMA, pernah mohon satu arus perdana, projek 1 juta, dan saya sangat kagum dengan kumpulan FTSM. Dia nak buat game, permainan ni macam Dota tau. Saya tak main Dota lah, tapi anak saudara saya main Dota. Tapi dia buat game ini berasaskan manuskrip Melayu. Manuskrip menggunakan, contohnya macam mana perang antara Bugis dengan Melaka, macam mana orang barat datang menyerang Portugis lawan dengan Belanda dan sebagainya. Dengan menggunakan aplikasi dalam teknologi inilah. Tapi sayang, kita kalah dengan tak apa, yang penting kita cuba. Tapi saya kagum. Akhirnya saya rasa dia dapat juga dengan projek lain dan kini dalam proses untuk menghasilkan game dalam bahasa Melayu. Menggunakan manuskrip Melayu. Saya rasa itu sangat kreatif. Kata dia untuk melahirkan rasa jiwa, tahu tentang ini ialah sejarah kita, bahasa Melayu dan sistem kesultanannya. Kemudian yang lebih canggih lagi, kita dah kepada aplikasi telefon pintar. Lagi kecil. Mula-mula pakai komputer desktop, lepas tu laptop, kemudian pakai tab. Dan sekarang kita dah pakai ke telefon pintar. Lagi halus. Dan saya telah diberi peluang, sebenarnya saya minta projek ni bukan sikit, banyak kali ada yang gagal, ada yang dapat. Akhirnya saya dapat satu projek yang belajar bahasa Melayu dekat iPhone, dekat telefon kita tu, Android dan iOS. Dan sekarang sedang proses mereka bentuk, dah siap bahan semua. Mereka bentuk, kemudian kita nak upload je lah. Bagaimana nak belajar bahasa Melayu kepada pada pelajar asing kan. Semua universiti ada pelajar asing. Jadi kita ajar dia betul-betul peringkat asas, guna handphone. Jadi senang, tak perlulah kita nak buka komputer besar. Guna handphone, kita dah boleh buka. Ini projek yang terkini yang menggabungkan bahasa dan teknologi.
Baik, dan ada augmented reality sekali. Macam mana saya telah bergabung dengan Fakulti Sains Teknologi Maklumat, pensyarah-pensyarah muda, ya, muda-muda macam Tarmizi ni, muda-muda, dia fikir dia jauh ke depan, yang lebih up to date tau. Kita ni orang yang dah senior, kita bagi jalan je. Okey, saya nak macam ni, macam ni, macam ni. Tetapi anak-anak muda ni, dia bila kena dengan minat dia, pandai dia buat. Pandai dia buat. Jadi maknanya projek yang 75,000 tu yang setahun setengah sekarang dah hampir 8 bulan berjalan, telah berjaya dibangunkan, telah dibengkelkan dan sekini tengah tunggu untuk dapat vendor untuk kita bangunkan dia punya apps, ya, dan boleh digunakan. Jadi saya telah menggabungkan, saya nak tunjuk kat sini macam mana linguistik teknologi maklumat iaitu multimedia, bahagian multimedia dan guru bahasa telah berjaya menggambling tenaga menghasilkan satu aplikasi. Itu dia. Jadi maknanya sekarang linguistik tak boleh solo lagi. Dia kena bergabung, kena multidisiplin untuk kita maju ke depan. Dan apa yang bagusnya, kita kena wajib publish kan, bila dapat duit. Kalau UKM, RM30,000 wajib satu index paper. So RM60,000 ada 2 index paper. Dia kira macam tu. Kalau tak, dia punya laporan tak capai KPI. So kami pun sekarang sedang menuju ke arah penulisan. Dan bila kita bergabung dengan orang muda, dengan orang teknologi, dia kata, tak apa Prof, kita cari Q. Kita yang sini ni rasa, okey lah, adalah orang nak tulis Q muda-muda kan, dia boleh search, cari dan sebagainya. Jadi maknanya, dia membuka peluang pada kita untuk explore lebih luas. Itu perlunya kita ni bercampur dengan orang, mengacukkan bidang kita dengan bidang orang lain, supaya satu potential penyidikan itu nampak lebih konkret. Okey, jadi ada juga lah augmented reality. Saya tak faham augmented reality pun dah jadi faham lah apa benda. Saya kata benda Allah ni, saya kata, oh benda tu kita nampak macam betul 3D lah Prof, kata dia. Okey, tak apa. Yang penting jangan sesat sudah, saya kata buat. So dia pun tunjuk, saya pun mula faham. Tak apalah, orang dah nak pencen ni cuba memahami aspirasi orang muda. Baik. Satu lagi ruang yang saya rasa banyak kita boleh bergabung ialah dengan media. Walaupun ni dialek dalam media sosial banyak, Tarmizi, banyak ya. Masa COVID saya cukup tertarik dengar budak kecil umur 9 tahun pun cakap lipis. Dia cakap lipis pasal COVID-19, nasihatkan orang pakai hand sanitizer, tutup muka dan sebagainya. Dan lepek lipis lah dia cakap saya seronok dengar. Jadi dalam media ni dia ada kewartawanan, dia ada penyiaran, dia ada media baru, dia ada PRO, hubungan rasional. Jadi yang rapat dengan kita ialah 3 ni, kewartawanan, penyiaran dan media baru. Kewartawanan dari segi pelaporan berita. Dari segi berita yang dilapor tu macam mana. Penyiaran dari segi filem ke, drama ke, DJ radio ke. Kemudian media baru ni Facebook, Instagram, Twitter. Ini bidang-bidang yang kita boleh masuk. Yang kita boleh kupas dan menghasilkan satu kajian yang menarik. Baik. Contoh penyiaran. Baik. Penyiaran. Pening bila kita pangkat profesor ni, penerbitan dia lain pada yang bukan profesor. Dia nak kena banyak. Jadi maknanya saya kena banyak membaca, saya kena banyak menulis. So saya pun venture lah. Saya penggemar baca buku manuskrip Melayu kan. Itu memang tak ada orang, kena cari orang untuk pakar dalam bidang manuskrip ni. Kalau tidak nanti habis kita punya sejarah. Jadi saya pun tengok filem Marung Mahawangsa dan Puteri Gunung Ledang. Filem Marung Mahawangsa difilmkan, kemudian saya baca teks Marung Mahawangsa. Dia cuma ambil sikit je, sekelumit je daripada filem dalam manuskrip tu. Kemudian Puteri Gunung Ledang pun dia ambil cuma sebahagian kecil daripada buku Sulatin. Kan? Jadi apa yang kita boleh tulis dan keluarlah dekat jurnal komunikasi ni, Scopus, gaya bahasa. Kita boleh cakap pasal gaya bahasa, kita boleh cakap pragmatik ceritanya. Dalam Puteri Gunung Ledang, saya rasa dalam buku yang saya baca lah, yang tulis oleh Tun Sri Lanang, bila pula lah Puteri Gunung Ledang daripada Jawa. Kan Tiara tu daripada Jawa kononnya datang sebab nak kejar Hang Tuah, sebab dia jumpa dekat Majapahit tu, dia kenal Hang Tuah, dia jatuh cinta. So dia nak pergi ke ni, ada tengah kuasa-kuasa gaib dan sebagainya.
berlaku, dan adalah adingan memanjat gunung apabila puteri itu menjalin cinta dengan hang tua yang saya rasa tak sama dengan manuskrip Melayu. Di situ kita punya peranan untuk kita kupas dari segi pragmatik. Kenapa jalan cerita dia lain sikit? Barulah kita masukkan apakah elemen-elemen filem, maknanya dia nak mengubah jalan cerita itu supaya dapat penonton. Kalau ikut betul manuskrip tu, boring kata dia. Begitu juga dengan Burung Mahawangsa. Jadi satu tempat yang boleh kita fikirkan, tulis dan dapat mengupas manuskrip dan penyiaran. Itu saya nak tunjuk macam mana kita menggabungkan bidang. Pemberitaan, ini kewartawanan. Pemberitaan contohnya, saya diberikan projek kelapa sawit tentang kelapa sawit. Pening ke apa benda saya cakap pasal kelapa sawit ni, sebab ini isu alam sekitar. Jadi saya tak apa, saya ambil cabaran. Ada grup saya lah, Dr. Arishun, Dr. Maslida, Dr. Fazli, Dr. Karim. Saya tak apa, kita ambil je walaupun yang bagi kita ni Yayasan Kelapa Sawit. Tak banyak duit dia, 5,000 je. Lepas tu dengan COVID tak boleh pergilah fieldwork. Jadi saya pun tengok macam mana kita mesti menghasilkan satu paper yang baik. Saya pula selalu kena bentang progres dia. Jadi kan saya pun bentang, saya guna kreativiti kan, saya kata cuba kita tengok pelaporan akhbar kelapa sawit dalam concordance, dalam website Dewan Bahasa, tekan kelapa sawit, tengok kolokasi dia apa. Jadi kita nampak trend 80-an tentang membuka ladang-ladang kelapa sawit ni. Trend 80-an banyak tentang research sebab nak menaikkan kelapa sawit punya ekspor. Kemudian trend trend 2000 dah mula cerita pasal kita di pihak yang membela diri. Tetapi bila kita buka laporan-laporan akhbar, sok khabar The Guardian, sok khabar daripada CNN, daripada CNA dan sebagainya, kita dapati tajuk-tajuk akhbar dia semua condemn kelapa sawit. Malaysia dan Indonesia, teruk kena. Satu, dia kata tak menjaga alam sekitar. Pembakaran terbuka menghasilkan jerubu, membunuh orang hutan sampai pupus, perdagangan manusia menggunakan buruh kanak-kanak di Borneo, dan lagi satu menyebabkan sakit jantung. Sakit jantung sebab dia kata minyak kelapa sawit ini bahaya. Jadi kita di pihak yang mempertahankan diri, dalam laporan akhbar kita pula, kita membuat iklan dalam kelapa sawit itu dia punya kadar kolesterol tu boleh katakan zero. Lepas tu dia ada beta karotin. Banyaklah research yang dibuat membuktikan bahawa kelapa sawit kita ini banyak faedah daripada musibahnya. Rupanya bila kita baca, sebenarnya ini ialah agenda barat kerana minyak soya dan minyak matahari tak laku. Minyak kelapa sawit lebih laku, dan McDonald's satu dunia pakai minyak kelapa sawit sebab kadar kolesterol dia rendah, sebab dia tahan. Dia pakai 2 kali goreng pun dia masih bagus, dia boleh pakai. Separuh minyak sekali masak dah tak boleh pakai lagi. Jadi dia tahan untuk jaga haba. Apa peranan orang linguistik? Artikel ni kita baru upload, saya dengan Dr. Masida dengan kawan lain telah menulis melihat bagaimana pemberitaan, cara pelaporan dan lakukan bahasa dalam akhbar-akhbar. Jadi di situ nampak ada peranan linguistik di situ. Walaupun cerita kelapa sawit, tapi kita ada isu, kita ada bahagian yang boleh kita tunjukkan. Kita gunakan cara-cara akhbar melaporkan. Kita baru tengok, saya dengan Masida baru tengok laporan dalam negara. Satu peringkat kita tengok laporan dari luar negara. Memang teruk Malaysia dan Indonesia kena lanyaklah, kena buli dengan kesatuan Eropah. Sebab mereka nak lakukan soya dan minyak matahari yang tak laku berbanding dengan kelapa sawit. Kesian juga tengok kita punya menteri-menteri mempertahankan kita punya minyak sawit. Baik, satu lagi aspek yang orang kata, alah tak payah kajilah, benda ni benda dah lama. Metafora ni tak payahlah. Saya nak bagi tahu kita cakap tak payah, tapi orang barat masih kaji. Sampai 2012 masih ada orang kaji pasal kita punya simpulan bahasa. Di Australia dan di England masih kaji. Sebab dia kata apa?
menarik sangat kita punya metafora. Metafora klasik ni pada saya ialah peribahasa, perumpamaan, simpulan bahasa dan sebagainya. Jadi pada saya, walaupun saya dah lama duduk 35 tahun kerja, tapi saya tetap merasakan metafora Melayu ni banyak sangat ilmu yang kita tak congkil. Biarlah saya yang mencongkilnya dan saya dapat melahirkan beberapa pelajar hingga menghasilkan satu pendekatan nama dia semantik inquisitif. Nak meneroka minda Melayu ni macam mana. Sebab kalau kita teroka pemikiran Melayu ni, kita tak kenal Melayu tu siapa. Sedangkan orang putih dah cakap, nak kenal Melayu kena kenal peribahasa dia, kena kenal pantun dia. Baik, jadi saya buat, tapi saya tak mengkaji begitu. Saya nak melihat apa akal budi Melayu, apa kebijaksanaan Melayu di sebalik metafora ini. Jadi saya lihat kiasan, saya congkil makna dia, kenapa objek itu dipilih. Lepas tu saya kaitkan dengan disiplin lain. Peribahasa Melayu ni tidak cantik, tidak menarik kalau kita tak kaitkan dengan bidang lain. Nanti dapat saya tunjukkan bagaimana peribahasa ini sangat berkait dengan bidang lain dalam dunia kita. Dan sekaligus menunjukkan kebijaksanaan Melayu. Baik, saya cuba tunjukkan ada 3 bidang yang saya dapat kaitkan dengan peribahasa Melayu. 1, perubatan. 2, gastronomi. 3, seni bina. Saya dah publish ni semua, tapi mungkin ada orang yang tak baca, tak terlepas pandang, tak baca. Saya nak tunjukkan macam mana benda ini dapat kita tunjukkan betapa bijaknya Melayu membuat sesuatu, dia ada ilmu di sebalik itu. Sampai satu hari, semasa saya jadi pengarah ATMA, saya dihubungi oleh pengarah ketua jabatan tulang is ortopedik. Ketua jabatan ortopedik email saya. Dia kata, Prof, boleh tak Prof cadangkan siapa-siapa yang melihat cara mengubat patah dengan cara Melayu. Kan orang Melayu dia ubat patah ni kan dia pakai ubat kelapa lah, batang kelapa, kadang-kadang dia ubat pada ayam. Ini budaya Melayu tau. So dia kata, boleh tak Prof? Saya kata, mungkin dia kata ada manuskrip Melayu yang mengajar bagaimana kita boleh ubat patah ikut tradisional. Tak payah dipotong gergaji besi, tulang tu ganti besi. Tapi gunakan alam Melayu, perubatan alam Melayu. Saya pun berikan nama seorang pakar manuskrip Melayu, tapi dia dah baru dia dah meninggal lah. Saya sayang Dr. Harun Makpiah. Dia pakar pakar perubatan daripada teks-teks Melayu. Saya kata orang macam gini lah kita kena ganti. Kita kena cari. Kita kena cari. Okey, jadi saya tunjukkan contoh ini, mungkin orang dah pernah tengok saya tulis, tapi saya nak bagi tahu aja. Perubatan, gastronomi dengan seni bina. Bayangkan ini bidang yang besar ni. Bidang yang besar pada dunia akademik. Perubatan siapa tak tahu, gastronomi pemakanan, sebab dia ada satu jurnal di luar negara, nama dia gastronomi. Jurnal ini menceritakan tentang pemakanan semua. Tapi oleh kerana dia tak Scopus, saya bila tak Scopus saya tok tepi sikit lah. Sebab dia Simanggo aja, Simanggo UKM tak nak pakai. Sedangkan dia ada clause satu terbit khas jurnal gastronomi. Kemudian seni bina ni architecture. Ya, ada jurnal architecture. Baik, ini perubatan. Tengok untuk peribahasa bagai isi dengan kuku. Kan? Isi dengan kuku maksudnya rapat lah. Rapat sangat-sangat. Hubungan yang rapat. Jadi saya punya persoalan bila saya mengkaji semantik inklusitif atau peribahasa ni, saya tanya kenapa dipilih kuku? Kenapa dipilih isi? Yang orang jangan nak fikir, orang cuma fikir makna je, orang tak fikir apa sebab falsafah objek itu dipakai. Baik, di bawah kuku kita ni banyak saraf-saraf darah. Ya, warna kuku kita itu mempengaruhi kesihatan kita. Ini saya bukan cipta, ini saya ambil daripada website Hello Doctor. Perubatan, doktor perubatan. Jadi rupanya kalau kita punya kuku tu, dia putih, tengok yang mula-mula, putih kan, dia tak merah, tak pink macam kita punya kuku. Kalau kita pink tu kita sihat lah. Tapi kalau dia ada putih, begitu, rupanya ini petanda kita ada hepatitis dan jaundice. Kita ada sakit kuning dan kita ada hepatitis. Masalah hati ni, dia akan tunjuk pada kuku dulu. Dia tak tunjuk pada mulut, dia tunjuk pada kuku. Sebab tu isi dengan kuku. Kesihatan kita akan reflect pada kuku kita. Baik, yang kedua tu kuning kan. Ada, kalau orang sekuat isap rokok kan, lama-lama kuku dia kuning tau. Itu jangkitan kulat. Ada kulat. Jangkitan kulat pada kuku menunjukkan kesihatan awak tak bagus.
Dan yang ketiga, kuku dia pink, warna merah jambu muda, dia merah jambu. Tapi dia ada bintik-bintik tau. Bintik-bintik, lubang-lubang kecil-kecil tu. Kuku berlubang halus dan permukaan tidak rata. Ini ialah peringkat awal cirrhosis atau kerandangan arthritis. Jadi lepas ni ceklah kuku masing-masing. Dia memberi indikasi kepada kesihatan kita. Jadi, saya kata, ya Allah, terrornya orang Melayu ni. Orang tua dulu lah, bukan saya, orang tua dulu. Dia dapat membuat satu peribahasa yang tentang eratnya hubungan, bukan sahaja dengan persahabatan, tetapi kesihatan dengan kuku kita. Kuku ini memberi indikasi, oh, awak sakit apa. Buktinya, ada sekali tu saya punya uric acid tinggi sikit tau. Sebab saya pergi luar negara kebetulan, saya tak jumpa makanan halal. Saya makan ikan bilis hari-hari. Kebetulan saya bawa ikan bilis. Hari-hari saya masak ikan bilis. Lepas tu balik saya kena gout. Dalam kapal terbang saya sakit. Saya kata, saya tak ada terpelecok ke apa kan. Tapi bisa boleh denyut. Jadi saya pergi doktor, anak saya kata, alamak ini apa tu gout lah. Dia kata, mama tak pernah ada penyakit ni. Tak apa, pergi je check uric acid. Betul lah tinggi sikit. Dan kuku kaki saya tu dia macam ripple, dia macam tak halus, dia tak licin. Jadi betul, bila saya ubat-ubat, cara saya lah mengubat, jaga makan dan sebagainya, saya dah free from uric acid, sekarang dah normal, kuku saya jadi elok bersih balik. Ibu saya dia buah pinggang tau. Kuku dia macam nombor 1 lah, tapi dia rapuh. Jadi bila saya tanya doktor, kenapa kuku mak saya macam, dia kata dia tidak ada kalsium lagi. Kerana kesan daripada sakit buah pinggang. Jadi maknanya yang kita buat peribahasa bulan bahasa isi dengan kuku tu sama dengan apa yang doktor perubatan tunjuk dekat website ni. Kalau tak percaya boleh buka Hello Doktor. Tengok macam-macam penyakit dekat situ. Ya? Jadi maknanya bukan buat-buat kosong lah. Itu yang saya nak kaji pemikiran Melayu. Bijak lah orang dulu. Ya, bijak. Dia dapat mengaitkan. Baik, ini banyak lagi. Ini kedua ialah mata. Berputih mata. Tengok, ini putih mata ni sebenarnya wujud sakit-sakit yang berkaitan dengan mata. Satu, katarak. Katarak ni selalu dia selaputkan, dia tutup kita punya mata, kita tak nampak. Tapi dia buat operation, dia buang selaput tu, dia ganti kantar baru. Kawan saya, dia memang penasihat kerajaan, dia kata dia pakai titik aja 5 minit, hilang katarak dia. Titik, dissolve katarak tu. Tapi harga dia pun 12,000 satu. Sebelah mata, 12,000. Tapi tak apalah, dia penasihat kerajaan, semua hospital bagi dia free. Maknanya, warna apa? Putih. Lepas tu luka pada kornea, ulcer kornea juga warna putih. Lepas tu kanser pada mata juga warna putih. Ini kita kaitkan dengan berputih mata. Apa maksud putih mata? Kecewa dan malu. Kalah kan main bola kena 9-0, malu lah. Liverpool kena 9-0 dengan Manchester City. Mana nak tahu muka, malu. Liverpool ni bukannya calang-calang club kan, walaupun saya tak minat bola England tu, tapi saya tahu lah negeri-negeri kat sana. Katakan Malaysia main sepak takraw pun kalah dengan Korea, malu lah. Kalau dengan Siam tu tahan sikit lah, Siam memang terror main takraw kan. Kalau dengan Korea tak terima saya. Tapi Korea dah terror dah main takraw ni. Jadi kita berputih mata, merasa kecewa dan merasa sangat malu. Begitu juga dianalogikan dengan orang yang ada penyakit putih mata. Dia akan rasa malu, dia akan rasa kecewa untuk bertemu dengan orang. Orang kalau tengok mata kita, kenapa mata awak tu? Jenuh nak jawab. Jadi dia akan memberikan rasa sangat malu, sangat kecewa dengan apa yang berlaku pada keadaan diri dia. Jadi maknanya putih mata itu bukan alang-alang dia buat, dia ada kaitan dengan penyakit. Penyakit itu menyebabkan dia rasa malu, rendah diri dan kecewa dengan apa yang dilihat. Okey. Satu lagi ialah pemakanan. Pemakanan. Dalam kita punya simpulan bahasa dan peribahasa banyak sangat pasal makanan. Banyaknya, ya Allah. Jadi, saya rasa dalam 80% juga kot. Ini student PhD saya ada buat, dia dah lulus dah pun. Jadi, saya katakan dia, cuba kita lihat elemen pemakanan. Kita ada elemen makan sejuk, panas, gatal, berangin, tajam, panas, sejuk, gatal, berangin, bisa, ya bisa. Jadi saya pun cakap dengan pelajar saya, cuba awak kategorikan makanan-makanan itu mengikut elemen yang kita ada dalam bahasa Melayu. Saya sebenarnya buat projek ini dengan sains pemakanan. Tapi yang saya kecewa,
Bila kita nak tengok macam ni, dia kata, ini so pasal pantang orang beranak. Dia dah awal-awal dia dah jadikan macam, saya nak kaitkan dengan sains pemakanan supaya nak menunjukkan betul ke dari segi chemistry-nya, makanan ini betul-betul memberi masalah kepada badan kita. Tapi belum start research pun dia dah macam tembak kita lah. Saya pun tak berapa gemar lah. Oh, you nak kaji pasal pantang-pantang orang beranak ke? Aduhai. Cepat benar dia jump into conclusion. Saya kata tidak. Saya nak tunjuk, saya nak minta tolong awak, orang sains pemakanan, kirakan saya chemistry komponen dalam makanan ni, betul ke dengan komponen-komponen ni, ini jadi gatal. Dengan komponen-komponen ni, dia jadi berangin. Dengan komponen ni, badan jadi sejuk. Orang nak pantang tak boleh makan lah, menusuk katanya. Jadi, dia pun keluar, saya kata tak apalah. Saya cakap dengan student PhD saya, mari kita tengok. Jadi, rupanya, bila saya tengok objek-objek yang berkaitan dengan makanan ni, ada yang panas, ada yang sejuk, ada yang berangin, ada yang tajam, ada yang bisa. Kan ada orang kata, saya tak boleh makan labu lah, nanti angin. Saya tak boleh makan pulut, nanti angin, kan? Jadi, saya kata dekat student saya, tak apa, kita tengok objek ini dan kita tengok makna dia. Tengok makna dia. Okay, lepas tu kita pautkan dengan sains kesihatan. Jadi, bila kita tengok elemen-elemen panas, antaranya daging, selain daripada rempah-rempah dan cili yang panas, daging yang paling banyak tentang panas. Bila kita tengok makna daging itu, simpulan bahasa yang ada daging, semua dia cakap pasal hipokrit, dia cakap pasal zalim, penindasan, bermuka-muka dan sebagainya. Rupanya bila kita tengok makna daging itu dengan unsur-unsur negatif perangai orang yang zalim, yang hipokrit dan sebagainya, kita lihat pula apa kesannya kalau kita makan daging merah banyak sangat. Rupanya bila kita buka jurnal perubatan, bila kita banyak makan daging merah, seperti Rasulullah pun pesan, jangan banyak sangat makan daging merah, nanti kanser. Rupanya betul. Siapa yang orang Amerika paling banyak makan daging merah dan merah ramai pesakit kanser di situ. Kanser usus, kanser prostat, kanser buah payudara dan sebagainya. Dan bila kita pautkan, rupanya elemen-elemen panas yang memberikan maksud zalim, bermuka-muka dan sebagainya, ini lama-kelamaan menjadi kanser dalam masyarakat. You see analogi dia, kanser pada makanan is equivalent to kanser dalam masyarakat. Tetapi kanser dalam masyarakat itu dipersembahkan melalui simpulan bahasa. Dr. Tarmizi, saya ada beberapa minit lagi, saya banyak lagi nak cakap ni. Tadi kita mula 10 suku. Jadi 15 minit, Bro. Lama lagi dah 20 minit lebih kurang. Okey. Jadi begitu juga. Jadi tak apa, nanti baca slide ni. Orang suka, labu ini menghasilkan sombong dan bongkak. Macam mana nak tahu? Kita tengok makna dia. Kita tengok makna dan kemudian kita baca pula ciri-ciri labu dalam sains pemakanan. Dia memang match. Ya, maksud yang diberikan labu secara peribahasa dengan labu secara pemakanan, dia boleh masuk sama. Dia kena. Bila dia kena kan nampak macam daging tu betul jelas. Macam pisang ini dia memang sejuk dan menghasilkan rasa gembira, happy, kenyang. Sebab dia banyak sangat kandungan vitamin B dalam pisang yang boleh mengenyangkan seseorang. Jadi ada artikel saya dah keluar, boleh baca. Saya banyak lagi nak cakap ni. Baik, seni bena. Seni bena ni kita cakap pasal bumbung dan kita cakap pasal tangga. Okey. Bumbung, air di tulang bumbungan turunnya di cucuk atap dan ke pelimbahan. Maknanya air tu orang Melayu dah buat elok kalau hujan, turun dekat cucuk, terus dekat pelimbahan. Pelimbahan ni macam kita punya sewage system lah, tempat buang air kan. Jadi air kita sentiasa bersih. Sebab itu zaman dulu, walaupun dia bila air dia pakai batang pinang, mana ada nyamuk sangat. Mana ada denggi. Dulu kan. Sekarang ni denggi kat bandar. Dulu mak nenek saya pakai gelegor tak, kalau kita nak basuh pinggan kan air tu cup jatuh ke bawah, tapi dia punya sistem perparitan tu dah cantik sampai tak ada lah nyamuk kat rumah dia. Itu cara orang Melayu buat rumah. Jadi dia kata apa falsafah dia? Dia kata bila kita ada sistem yang baik, rumah itu akan sejuk, bersih, bebas kotoran dan elakkan air bertakung. Sekarang ni banjir kilat sebab tak cukup parit. Tengok kita tak gunakan akal orang lama untuk buat kawasan perumahan. Jadi maknanya dalam hidup ni kalau ikut peraturan semuanya akan harmoni. Tangga Melayu ni dia berasaskan rukun Islam dan rukun iman. Kita tak pernah tahu. Macam mana saya tahu? Saya baca apa falsafah tangga dalam masyarakat Melayu. Ini budaya. Okey, architecture ni rupanya dia ada ergonomic system.
belah kanan mesti lebih berat daripada belah kiri supaya tangga tu tak runtuh. Adalah sebab saya buat dia dengan student architecture. Dia membagikan maklumat tentang tangga tu. Dan kenapa tangga tu 5 dan 6, itu ialah representasi rukun Islam dan rukun iman. Ini cerita rumah tangga zaman dulu lah. Kita tak nak pakai tangga lagi sebab tu banjir habis semua rumah kan. Tangga ni, tangga 1, tangga 2 kan kita ada batuk. Melepaskan batuk di tangga tu untuk cuci kaki kita. Dulu orang tak pakai kasut. Cuci kaki dulu. Tangga 3 dan tangga 4, dia kena tengok keliling dulu. Dia ada falsafah. Tengok keliling, ada tak binatang buas, ada tak musuh dia mengejar dia dan sebagainya. Dan tangga 5, tangga 6 nama dia pijakan adat. Baru bagi salam. 3 kali bagi salam, orang tak jawab balik. Sebab mungkin dia tak free masa tu. Mungkin dia tidur masa tu dan dia belum bersedia untuk menerima tetamu. Itu tengok punya etiket kita dalam mengunjungi rumah orang. Berdasarkan tangga je kita tahu cara kita nak behave, bertingkah laku. Jadi itu ada kaitan dengan kesopanan dan sebagainya. Jadi dari segi pembentukan rumah, tangga, cara ikat, semuanya ada kaitan dengan peribahasa Melayu iaitu naik tangga dari bawah, usaha tangga kerjaan. Berkaitan dengan bagaimana kita harus naik rumah orang mengikut adat dan sebagainya. Baik, ini yang saya punya forte yang saya tengah buat dan nak habiskan dalam masa berapa bulan yang tinggal. Saya dengan Dr. Harishun lah yang banyak sekali berdua pada awal sampai habis. Kami telah selesai semua negeri kecuali Kelantan dan Selangor. Meskipun Selangor kita dah dapat duit, dengan Kelantan kita kena tahan dulu sebab ada masalah COVID ni, kita tak boleh keluar. Baik, ini yang paling terkini yang saya buat tentang dialektologi. Kenapa nak kaji dialektologi? Kan dialektologi ni dah lama orang kaji daripada tahun 1847, Wencker dan Gilliron. Kaji dekat Perancis, kaji dekat Jerman, guna basikal dan sebagainya. Kemudian tiba kat Malaysia, Asmah dan Ismail Hussein telah menghasilkan peta dialek Melayu menggunakan ciri fonologi. Kenapa nak kaji lagi? Benda dah siap. Pada saya tidak. Benda yang dah ada, kita boleh explore lagi. Kita boleh bagi nafas baru. Jadi bila saya pergi keluar negara bentang kertas kerja, saya tengok negara orang dah buat lah benda ni. Kenapa negara saya tak buat? Jadi saya kena explore benda ni supaya negara kita juga sama taraf dengan negara-negara orang di luar sana. Baik, kalau dulu orang cuma tengok varian fonologi dan varian leksikal, tetapi kali ini kita boleh explore lebih jauh, iaitu kita lihat topografi, kita lihat elemen bukan linguistik, kita lihat demografi, kita dapat memberikan jawapan kepada kenapa dialek itu sedemikian rupa. Kemudian, bukan setakat memberikan isogloss, tetapi kita juga boleh menunjukkan bagaimana sempadan, migrasi, sosio-budaya mempengaruhi dan memberi jawapan kepada kenapa dialek itu tersebar begitu rupa. Kenapa dialek itu tersebar begitu rupa. Dia masih berkembang tau. Masih berkembang. Cuma saya kata tadilah, beberapa dialek di negeri-negeri tertentu dah mula tak berapa kuat. Tetapi Kedah masih kekal. Kedah kuat betul dia punya pengaruh dialek dia. Perlis, Kelantan, Terengganu. Pahang ni dia mix, dia banyak mix. Johor dia macam itulah, dia sebab dia Riau, Johor Riau. Jadi kan faktor-faktor ini memberi jawapan kepada kenapa ramai sangat orang Jawa dekat Johor ni? Kenapa ramai sangat Bugis dekat Johor dengan Selangor? Jadi ini semua ada jawapan kepada kajian yang berkaitan. Contohnya, mula-mula kita kena kenal pasti dulu muka bumi kita. Ini muka bumi tanah Melayu. Rupanya dekat Kedah tu banyak betul lah tanah tinggi dan dekat Melaka. Pahang jangan ceritalah seluruh Pahang. Tapi padat lagi di Kedah rupanya dia punya muka bumi yang bergunung ganang dekat Kedah. Saya tak sangka pun. Padat bila ini semua gunung-gunung kawasan tanah tinggi dan gunung yang ada di Kedah. Kemudian di Perak, lepas tu Pahang, Johor, tapi Melaka padat. Padat betul dia punya. Sebab apa ini perlu kita ketahui? Kita dapat tengok nanti, benda ni lah penghalang dialek-dialek itu daripada berkembang. Kemudian kita pilih pula titik kampung. Kita bukan pergi terjah kampung sesebarang, tak. Kita ada koordinat dia, kita ada GPS dia supaya kita tak menggunakan satu kampung saja tapi kita menyeluruh.
Dan kawasan-kawasan yang kita tak pilih seperti kawasan Paya, kawasan yang Feldal, so itu bukan penduduk asli, kita excludekan, kita tak keluarkan. So kita dah start dengan ni dulu, dengan teknologi ni. Dia ada software dia ada software nama dia GIS, ArcGIS, yang membolehkan kita mengenal pasti topo dan titik kampung. Dan peta itu mesti dibeli. Peta itu mesti dibeli, nama dia peta topo negeri daripada Jabatan Peta Malaysia. Rupanya, kalau kita nak beli dengan Jabatan Peta straight away, di situ terus, kita kena isi borang dan borang itu mesti diluluskan oleh Polis Negara. Sebab ini maklumat sulit tentang topografi negara. Saya kata, susah je sebab masa mula saya nak minta peta polis, susahnya, banyaknya dia punya isi borang. Lepas tu saya pun cakap dengan saya punya pengarah Institut Perubahan Iklim. Dia kata tempat dia semua dah ada peta. So saya beli dengan dia atas alasan education. Bila education kita dapat peta-peta ni. Jadi saya dapat ini bukan saya cipta, bukan saya lukis. Benda ini memang menggunakan teknologi untuk kita dapat. Jadi kita perlu tahu bentuk muka bumi dulu. Ini yang kosong ni Terengganu dengan Kelantan. Sebenarnya Terengganu dah siap, saya belum masukkan. Kelantan dengan Selangor kita masih belum buat. Jadi ini titik kampung. Satu negeri tu, contohnya macam Kedah besar kan, kita ambil 500 responden. Tapi Perak oleh kerana duit banyak, kita punya responden 1,500 sebab Perak pun panjang. Tapi Pahang nampak je besar, banyak hutan punya. So kita pakai 500 responden. Jadi kita tengok daripada demografi dia. Baik, macam saya kata tadi, bila kita ada data, kita boleh tengok sebaran dialek tu. Sebab dialek ni dia tak sama dengan sempadan negeri, politik. Kan? Macam ni kita kata ada Perlis, ada Kedah, ada Pulau Pinang, ada Perak. Tetapi bila kita masukkan varian dalam kita punya attribute, data attribute, kemudian kita proses, apa yang berlaku tengok. Dialek Utara atau Kedah, dia merangkumi daripada Perlis sampai ke Manjung. Selama ni orang kata Kuala Kangsar kan? Dia stop kat Kuala Kangsar, dialek Kedah ni. Tak. Bila kita dah kutip data satu Perak, kita dapati sepanjang pantai ni banyak menggunakan dialek Kedah. Dan saya bila pergi ke Pulau Pangkor, betul adik yang menyewakan bot dia cakap Kedah. Saya kata, awak cakap Kedah awak kan orang Perak? Ya kak, dia kata kami cakap Kedah, dia kata. Di Pulau Pangkor sampai ke Manjung lah. Jadi maknanya ini spot-spot yang kita dah masuk dalam GIS kita. Kita dah tekan data tu, attribute, dan dia menghasilkan inilah petanya. Maknanya besar Kedah punya pengaruh. Sebab Asmah pernah claim selain daripada Johor sebagai dialek utama atau bahasa yang iktiraf sebagai bahasa baku di Malaysia, dia kata nombor 2 Kedah. So Kedah dia punya liputan tu memang besar. Okay, cuma kita tak biasa guna Kedah. So kita rasa pelik sikit lah. Kemudian tengok, ini Negeri Sembilan dan Melaka. Tengok, sempadan Negeri Sembilan dan Melaka. Hampir ke tengah Melaka menggunakan dialek Negeri Sembilan. Kita tengok perkataan Sosah dengan Hoben dengan Boda. Pukul lah tu sampai ke tengah Melaka. Pergi meluasnya. Melaka tak naik atas, tapi Negeri Sembilan yang makan. Sebab tu kalau kita pergi Alor Gajah, Simpang 4, Aikro ke atas tu, kita dapat dengar banyak Negeri Sembilan. Banyak dialek Negeri Sembilan berbanding dengan Melaka. Tapi Melaka belah selatan kena asak dengan Johor pula. Johor pula masuk ke bawah ni di selatan Melaka. Jadi Melaka tinggal sikit je dialek dia. Itu persempadanan. Data yang kita masukkan dalam peta dan kita dapat hasilkan peta yang seumpama ini. Menunjukkan bahawa sempadan itu bukan politik. Okey? Ini migrasi. Selain daripada mengkaji dialek, kita boleh mengkaji pola migrasi. Ini saya kata bila kita buat multidisiplin, kita dapat tengok macam-macam perspektif. Kita bukan cerita pasal morfologi je, tak. Kita dapat tengok pelbagai perspektif. Okey, migrasi yang paling ketara sekali di belah utara ialah Siam. Baik, apa sebab? Faktor sejarah. Faktor sejarah dan faktor ekonomi. Ini Langkawi tau. Langkawi ni, saya buat Langkawi dengan Satun, jadi saya bandingkan Langkawi dengan Thai, dengan Satun, Melayu Satun. Yang warna coklat ini ialah terdapatnya penutur-penutur Melayu Satun di Langkawi, di tengah-tengah tulang ni. Kenapa dia duduk dekat sini? Sini kawasan tanah tinggi, dia senang nak sembunyi. Kemudian yang warna pink ini ialah dialek Melayu Patani. Patani jauh pada Langkawi. Tapi kenapa dia boleh pergi sini? Sebab faktor pelancongan. Banyaklah kedai makan Siam kan kat situ.
Dekat Pantai Cenang tu banyak kedai makan. Jadi dan orang Patani ni dia suka toreh getah. Toreh getah. Dan kita jumpa dia dekat kawasan-kawasan tanah tinggi. Jadi Langkawi ni terpecah lah belah kiri sekali ni. Ini betul-betul original Melayu Langkawi sebab sini ada Keturunan Raja terutama dekat Padang Maksirat. Kemudian ni di kawasan pentadbiran. Sampai pulau dia pun dikuasai oleh orang Thai sebab mereka datang untuk menangkap ikan dan rupanya orang Thai ini dia ada pas bulanan khas daripada Langkawi untuk datang keluar masuk. Dan kami pergi Langkawi ke Thai 45 minit je sampai ke Tamalang. Sempadan dia. Itu di pulau. Bila kita tengok di Semenanjung, kita tengok dengan keadaan gunung ganang yang banyak ni, orang Thai juga dapat masuk. Di Perlis, di Kedah ni besar ni. Ramai betul penduduk dia yang Siam tu. Sebab tu Tengku Abdul Rahman Allahyarham tu, dia ada darah Siam. Dan sampai ke Hulu Perak. Kelantan kami tak kaji lagi. Kalau kaji kan memang jadi pink, purple ni merebak lah. Menunjukkan kemasukan mereka ini dulu sebab Kedah ni, Selatan Thai tu Kedah punya. Perlis satu, kalau kita baca sejarah lah, banyak bergaduh sempadan. Sebab ada ufti dibayar, kalau kita baca Barong Mahawangsa kan, Kedah itu membayar ufti kepada Siam, Siam menghantar anak raja dia menjadi raja kat situ. Dulu tak ada masalah pentadbiran, tak ada masalah sempadan. Tetapi bila datangnya Inggeris, tak pasal-pasal pula dia jadi master kat negara kita, dia pula memecahkan. Ini Siam punya, ini Kedah punya. Jadi orang Siam yang dah memang dekat kawasan Kedah, kekal di situ. Menyebabkan ramainya penduduk Siam di sini. Dan jelas varian yang digunakan dan leksikan digunakan sangat jelas. Menunjukkan memang dia orang ni bukan orang Melayu lah. Dia bukan Melayu Kedah, dia Melayu Siam. Sebab cara dia bercakap, dia ada nada, dia ada aspiration dan sebagainya. Dia ada ciri-ciri dia. Jadi maknanya bukan setakat dialek sahaja semata-mata, tetapi kita dapat melihat faktor-faktor lain seperti migrasi, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya, sejarah. Baik, ini satu lagi migrasi dalam dan antara wilayah. Johor. Johor ni ramainya Jawa, ramainya Bugis, ramainya Banjar. Tapi Banjar tu tak seberapa banyak bandingan Jawa lah. Bugis pun sikit je. Dia masuk rupanya daripada sungai ni, bawah dekat Pontian, tempat saya tu. Dia masuk dari sungai tu. Masuk dan dia buat perkampungan kat situ. Jadi Bugis ada dekat kawasan saya kat Pontian tu. Kalau Jawa memang jangan ceritalah. Sebab tu orang tanya, kat Johor ni tak ada Melayu ke? Saya kata, janganlah, saya Melayu. Dia kata. Jawanya letak di sebelah darat. Kita dekat Johor dia ada darat dengan Baruh. Darat dengan Baruh. Baruh tu laut menuju ke laut. Okey? Darat tu banyak Jawa, laut tu banyak Bugis, Melayu tengah-tengah. Melayu tengah-tengah sambil kerja-kerjaan ni lah. Sebab tu kalau awak tengok nama-nama, sekarang Jawa pandai menundukkan tempat tinggi-tinggi semua kan. Jabatan-jabatan pendidikan semua orang Johor, orang Jawa. Jadi ada sebab kenapa datang, sebab dulu Sumatera dengan tanah Melayu ni terlampau rapat, boleh pergi dengan naik sampan saja, boleh masuk dan bebas. Kalau kita tengok Lukut di Negeri Sembilan, Lukut saya pergi kat Lukut, ramai orang Riau kat situ. Saya kata ni daripada mana? Daripada Riau. Kenapa? Oh kami tangkap ikan, lepas tu ada kahwin campur, banyak orang Riau ada di Lukut Negeri Sembilan. Jadi maknanya dia masih faktor sungai, faktor laut, faktor sempadan yang bebas membolehkan mereka keluar masuk. Menyebabkan banyak berlaku migrasi antara wilayah. Satu aspek yang menarik untuk dikaji. Baik, ini satu lagi yang baru siap, baru terbit 2021 dalam Journals tentang kehebatan dialek Terengganu. Terengganu pantai, pesisir pantai ni, saya pergi projek di Johor, projek di Pahang, projek Terengganu. Rata-rata kalau dekat Johor meresing dengan dekat kota tinggi, satu kampung nama dia Kampung Semayung, memang tempat orang Terengganu. Responden saya orang Terengganu, saya kata kenapa atas ni? Oh dulu tangkap ikan je. Dia macam cakap ikan lah. Di data saya memang ada ikan dan saya pergi dekat tempat pengumpulan ikan tu, memang ramai lah kat situ. Kemudian Mersing jangan ceritalah, memang Mersing takkan cakap lah ikan, dia kata ikan. Memang jelas kat Mersing. Kemudian kita pergi sepanjang Rompin, Pekan, Kuantan, Berserah, memanglah. Ya, mungkin ada kosong lompong-lompong sikit tapi memang sangat kuat. Sampailah ke Setiu Laut. Saya punya keputusan akhir dapatan kajian dalam projek Terengganu, saya dapat jumpa tempat yang memisahkan antara dialek Kelantan dengan dialek Terengganu, iaitu Setiu Darat. Setiu Laut masih guna Terengganu, Setiu Darat telah berubah menjadi dialek Kelantan.
Ada sebab-sebabnya. Jadi maknanya apa yang saya nak katakan, kita kalau kita gabung benda ni, kita dapat banyak aspek yang kita nak kaji. Kita tidak terhad kepada dialek hanya variasi fonologi sahaja. Jadi mungkin Dr. Tarmizi dia memang bagus tentang sejarawi, ya, kekerabatan. Tapi slowly awak kena venture juga benda lain supaya bidang awak tu boleh berkembang. Katakan dah habis cari sejarawi, apa lagi nak cari? Nanti kita macam buntu kat situ. Jadi cuba explore yang kita boleh kembangkan. Sekurang-kurangnya teknologi awak boleh masukkan. Ya. Dan sebenarnya geolinguistik ini kita ada persatuan geolinguistik Asia dan saya ialah orang yang dirujuk. Kalau Malaysia saya orang dirujuk oleh Profesor Matsuwaki, Endo Matsuwaki, yang saya hantar pelajar saya. Kalau dia ada kursus-kursus dia minta hantar student. Dia memang bercita-cita membuat satu peta Asia. Ya, peta Asia. Jadi saya punya dapatan ni digabungkan untuk membentuk peta Asia nanti. Jadi saya dah cukup masa, apa yang saya boleh simpulkan ialah ilmu linguistik ni kita kena luaskan. Banyak, kita kena venture banyak. Jadikan multidisiplin. Dia tak boleh pesir macam saya kata tadi, kalau kita nak sintek-sintek saja, ruang untuk penerbitan kita, sebab kita kena kait dengan penerbitan. Dan patent sekarang punya ni, kita kena bergerak ke arah why dan how. Saya ialah penilai FRJS dan baru ni saya dilantik penilai MOSTI pula. MOSTI ni maknanya daripada Kementerian Sains. Saya minta tarik diri sebab saya kata saya nak pencen. Tak laratlah saya. Saya cakap dengan RMC UKM, boleh tak saya tak penilai lagi sebab saya nak prepare pencen lah. Saya kata, you cari orang lain lah. Okay. Jadi sebagai penilai saya banyak tips untuk minta FRJS ni. Dia nak tengok why dengan how, bukan what lagi. Kenapa jadi begitu? Bagaimana kita selesaikan masalah tu? Jadi kita kena menjawab benda macam itu. Sebab dia membawa kita kepada penerbitan berimpak. Kemudian patent. Sekarang ni FRJS bukan FRJS macam dulu. Dia kena tanya ROI, return of investment. Kalau dia bagi awak 90,000, apa hasil yang dia dapat dari sini? Walaupun saya suarakan pandangan saya, kerisauan saya tentang wang sains sosial, saya kata wang sains sosial ni nak jual apa? Saya kata, kalau setakat peta dialek nak jual apa? Tetapi perlu sebagai doktor-doktor yang nak kerja, tengok balik dialek ni. Kan dia kerja kat Kelantan, orang cakap X, dia faham Y. Habis salah ubat, saya kata kan. Maknanya ada benda yang, tapi kita kena tunjukkan relevannya kajian kita. Relevannya kajian kita dengan bidang-bidang lain. Ini ialah game hari ini yang kita kena explore dan kita kena cuba gabungkan dan insya-Allah saya rasa menjadikan kajian linguistik lebih menarik. Saya berhenti di sini dulu, Dr. Tarmizi, saya serahkan semula kepada Dr. Tarmizi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Shimah di atas syarahan yang menarik disampaikan seperti tadi ya, yang membawa kita meranau ke dalam bidang-bidang yang pelbagai, sekejap teknologi, sekejap perubatan, sekejap gastronomi, makan-makan dan sebagainya. Dan semuanya itu dirantaikan oleh linguistik. Linguistik ya. Jadi maksudnya linguistik ini sebenarnya bukanlah seperti yang Prof. Shimah cakap tadi, bukanlah semata-mata syntactic structure ya, ataupun autosegmental fonologi ataupun phonetics dan sebagainya, bukan sekadar itu. Sebenarnya dia lebih luas lagi ya. Khususnya kalau dilihat kepada implikasi teori-teori itu kepada bidang-bidang yang lain ya. Dan memang saya fikir memang itulah yang seharusnya kita pegang ya buat untuk pada masa sekarang inilah ya, supaya bidang kita ini, linguistik ini nampak seperti yang Prof. Shimah cakap tadi, nampak lebih relevan dengan isu-isu semasa bagi menjawab pertanyaan why, ya. Bagaimana nak menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi ini ya. Okey, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab dan soal jawab. Jadi saya bukalah kepada para hadirin sekalian untuk mengemukakan pertanyaan, pandangan, komen dan sebagainya kepada Prof. Shimah. Silakan. Dan yang nak bertanya?
Dr. Tamizi, sementara kalau ada orang nak bertanya sementara disenyap ni kan, saya nak cerita satu pengalaman saya. Saya telah buat kajian tentang ulam-ulaman, gastronomi lah. Lagi utara kita pergi kan, lagi exotic lah ulam-ulam dia. Berbanding dengan Johor. Johor dia punya ulam sikit sangat. Timun, kacang botol dengan pegaga tu je. Tapi kan bila kita pergi naik sampai ke Kedah dan ke Perlis dan ke Satun, ulam-ulaman dia berbelas jenis. Itu ada kaitan dengan topografi. Jadi saya tengok macam Pahang kan, dia negeri berhutan kan. Ulam dia yang berbiji tau. Kedas, petai, jering. Yang dikatakan wajib menjadi makanan harian. Jadi maknanya kan kita boleh tengok dengan ulam pun kita dapat kaji. Orang UM dekat dengan Siam kan. Cuba tengok kajian macam mana pemakanan Thai dengan pemakanan orang Semenanjung. Mesti ada hubungan tu. Itulah saya tengok banyak benda-benda. Macam juga saya tengok macam mana Kelantan dan Gajah Mada. Kelantan dan Gajah Mada punya persamaan yang sangat erat dari segi makanan. Saya minta dekat Sweden grant ni tapi tak dapat. Cara pakai songkok dia, semutar dia, cara bungkus makanan nasi tumpang dia, cara roof atap rumah orang Kelantan dengan orang Gajah Mada, super. Dan makanan dia manis. Gajah Mada makanan dia manis, sama. Jadi banyak, bukan coincidence. Ada pertanyaan? Sementara para peserta bersedia dengan pertanyaan, saya nak pandangan Prof lah ya. Tadi Prof ada sebut tentang ekolinguistik ya. Ekolinguistik. Saya dalam permohonan, dalam grant FRGS research saya gunakan istilah eco-dialect. Eco-dialect maksudnya saya nak cuba lihat dari segi aspek historis sejarawinya, iaitu macam mana perubahan dialek ini boleh dikaitkan dengan perubahan ekologi. Perubahan ekologi, maksudnya saya cuba lihat adakah perubahan ekologi itu juga turut mempengaruhi trajektori perubahan dialek. Maksudnya adakah pola perubahan itu sama atau tidak. Jadi dari segi idea ni Prof, adakah sesuai term eco-dialect itu dikaitkan dengan persoalan historikal seperti itu pada pandangan Prof? Boleh, sebab historikal ni berkaitan dengan manusia. Dia bukan dengan bahasa saja. Bagaimana sejarah itu mengubah, bahasa berubah kan, daripada awak pun tengok purba macam mana, yang hari ni macam mana, yang akan datang macam mana. Jadi bagaimana ekologi keliling dia mempengaruhi. Kerana bila dia bermigrasi, contohnya orang Jawa yang hari muda hari ni semua tak pandai cakap Jawa dah. Sebab kepentingan pendidikan, kepentingan mendapat pekerjaan dan rasa rendah diri tu. Dia tak nak lagi cakap Jawa. Saya banyak saudara saya yang kahwin dengan Jawa yang tak boleh cakap Jawa. Jadi saya marahkan anak saudara saya, kenapa tak cakap Jawa? Itu kan satu bonus. Dia kata ayah pun tak cakap Jawa. Ayah cuma faham aja mak dia cakap Jawa tapi dia sendiri tak pandai cakap Jawa. Jadi maknanya itu ekologi kita tau. Lama-lama dari segi dialek, migran, orang-orang yang bermigran ke tanah air yang telah menjadi sebahagian daripada penduduk kita, dia akan hilang identiti dia. Dari segi perspektif tu kita boleh tengok. Begitu juga perubahan-perubahan bahasa dia. Mungkin ada generasi yang tua pakai dialek Jawa yang pekat. Tiba ke generasi kedua dah cair sikit. Generasi ketiga dah cair lagi. Kerana apa? Faktor ekologi di keliling dia. Saya rasa itu satu yang menarik untuk dikaji tau, untuk di venture. Saya tengok Faiz Alimi kan, dia kaji orang asli. Itu pun boleh tengok ekolinguistik dia. Macam mana cara orang asli menyesuaikan diri dia dalam kehidupan hari ini. Boleh tengok, bukan setakat kita merakam. Kita merakam-rakam ni kita dah banyak buat. Kita dah merakam, tapi nak ke mana dengan apa yang kita rakam tu? So saya kata kena venture. Okey, dari segi ekolinguistik, tengoklah apa yang orang tulis bahasa ekolinguistik. Tunjukkan macam mana orang asli itu dapat menyesuaikan diri. Jadi macam katakan dari segi sejarawi, bagaimana bahasa itu pengambilan jadi apa? Akhirnya, bila saya buat tentang orang asli,
saya kaitkan dengan pembelajaran long life learning, pembelajaran sepanjang hidup, sepanjang hayat. Saya menang paper terbaik di Itali tau, paper tu je. Bila saya mengaitkan orang asing dengan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kita cadangkanlah leksikografi sebagai dia punya cara mengumpul bahan tu. Sebenarnya dia twist of words saja. Kan, benda yang kita nak buat tu masih dalam bidang kita tapi kita pandai gabung-gabung sampai paper saya menang di mengalahkan 1,200 kertas kerja yang lain digitally. Dan saya memang terkejut, saya kata, orang Malaysia pula boleh menang. Dapat nombor 3, dapat duit lah, sikit lah, tapi tak apa, pada saya nama Malaysia tu naik. Jadi agaknya usaha kita menggabungkan bidang kita, dialek lagi banyak boleh digabungkan, dia dapat menghasilkan sesuatu yang lebih terkini lah, lebih terkini dan lebih konkret hasil. InsyaAllah cuba explore banyak lagi artikel-artikel tentang ekolinguistik. Sangat menarik. Saya pun tertarik dengan istilah ekolinguistik. Okay, Prof, terima kasih. Ini ada soalan daripada Nadia di ruang chat itu. Kata, saya ingin mengkaji tentang kata pinjaman. Kata, pada pendapat Prof, adakah terdapat kemungkinan kajian kata pinjaman dari bahasa Anglo-Saxon juga terpengaruh mengikut geografi ataupun sejarah? Selalunya bila kita pinjam dan kita mesti ikut acuan kita, kan? Masuk dalam bahasa kita, kita akan ikut acuan fonologi kita, morfologi kita, kan? Jadi walaupun Anglo-Saxon maksudnya bahasa barat lah, bahasa Eropah, kan? Kalau dia masuk, hari ni punya Anglo-Saxon tak cantik macam dulu. Macam dulu school jadi sekolah. Kan? Jadi dia dah dimelayukan sampai kita tahu yang itu bahasa Inggeris. Towel jadi tuala. Buku jadi book. Book jadi buku. Kan? Orang Kelantan cakap book. Orang Kedah cakap market. Orang Perak cakap market. Digunakan bahasa Inggeris, kan? Tetapi kemasukan itu bila dia dah asimilasi dengan budaya setempat, kita dah tak kenal. Tapi hari ni tak, dia masuk betul. Kalau COVID lah, kan? Dia tak tukar menjadi penyakit corona katakan, tak ada. Dia terus ambil the whole thing masuk sampai kita kata memang betul lah, sure lah ini memang bahasa Inggeris. Vaksin, masuk vaksin. Ya, saya telah divaksinisasi. Kalau kita kata saya telah disuntik pun boleh, tapi tak, kan? Jadi sepatutnya bila bahasa tu masuk, dia akan mengikut acuan tempatan. Kalau masuk dekat Kedah dengan Kelantan, dekat Kedah dengan Perak, market tu kan pasar. Jadi market. Market ni apa? Market. Oh, cakap orang putih lah pula. Jadi maknanya dia cuba sesuaikan dengan dialek setempat dia. Mak mentua saya kata market. Jadi maknanya dulu dia cuba asimilasikan. Cuma hari ni lah dia kurang menarik sebab dia ambil semua tu. Dia ambil semua dan letak gitu. Jadi kita tahulah. Cuma satu saya tengok yang cantik penterjemahan yang paling saya kagum sampai hari ni lah. Komputer. Macam window dia kata tingkap jadi tertingkap. Tikus jadi tertikus, apa lagi, papan kekunci, kan dia dapat menghasilkan istilah. Itu pada saya sangat menarik. Cuma kata pinjaman hari ni saya tak tahu sebab saya tak berapa mengkaji kata pinjaman. Tetapi yang saya nampak hari ni, dia cuba tukar format je lah. Kalau pre jadi pra, kan? Kalau shen jadi si. Jadi untuk memudahkan pembaca katanya. Tapi tak tahulah, mungkin saudara yang mengkaji itu nampak benda lain yang lebih menarik, mungkin boleh explore. Ya. Saya nampak kata pinjaman dulu lebih menarik berbanding dengan hari ini. Tapi boleh tengoklah macam mana. Kemerosotan perkataan-perkataan lama dalam kamus kita pun sangat menarik untuk dikaji. Kan maknanya macam tadi dia kata dah hilang perkataan lalang, dah hilang perkataan buah chestnut apa ya? Allah, buah chestnut ni buah berangan. Buah berangan. Dah hilang, dah bertekak bunga-bunga yang ada dekat tu. Dah ganti dengan semua jagen-jagen baru, dia kata. Jadi perlahan-perlahan perkataan-perkataan Melayu yang ada
jiwa Melayu itu dikeluarkan daripada kamus. Itu berlaku pada Oxford Dictionary. Saya ingat Prof, semasa sesi ceramah oleh Prof Syaril, dia kata pengalaman dia pun sama macam tu juga. Saya nak baca teks klasik, saya buka kamus Dewan, tak boleh pakai. Tak ada kan rujuk. Lepas tu dia kata ada seorang pensyarah entomologi ataupun bidang zoologi ataupun geologi atau bahagian binatang. Geology. Ni zoology. Zoologi dia kata. Prof Syaril dia bawa keluar senarai binatang dalam hikayat Raja Pasar. Kata kuda semburani dan sebagainya. Dia tanya orang zoologi, ada tak istilah-istilah saintifik untuk binatang-binatang ni? Cuba terjemahkan dulu dalam bahasa Inggeris, dia kata. Pensyarah zoologi itu. Sebab saya tak faham istilah-istilah lama. Itulah sayang kan? Sayang. Tapi apa yang berlaku bila saya buat kajian dialek kan, yang menariknya banyak dialek di Kedah menggunakan contohnya Handing, Tegayun yang cakap baling kan, perkataan baling tu. Tikeh, sepadan yang bersepadan dengan Siam tu. Kita bila buat leksikografi, kita kena bagi ciri dia. Apa beza antara Handing dengan Tikeh, dengan Tuju, dengan Tegayun semua tu. Tenggalun. Maaf kalau saya silap. Kami buka kamus hari ni tak ada. Apa yang saya buat ialah saya buka kamus Winstead dengan Wilkinson. Ada Handing itu ialah perkataan daripada Siam dan Tikeh itu daripada perkataan Kelantan. Tikas. Tapi ada proses fonologi bertukar jadi Tikeh. Hawin ada tak Prof? Ya? Hawin, ada tak Hawin? Ada Hawin ada. Ada Hawin. Itu saya cek balik kamus lama, saya dapat. Oh, itu perkataan yang dipengaruhi oleh Siam. Dan benda tu cuma ada dekat baling. Dekat Sik lain, dekat baling lain. Jadi maknanya ada pengaruh setempat, orang yang datang membawa pengaruh, kita bawa pengaruh dia, menghasilkan perkataan-perkataan yang macam tu. Sangat menarik. Jadi maknanya bukan kaji morfologi saja, tak. Kita boleh juga kaji leksikografi di situ. Saya Rohizah Prof ada komen dan tak tahulah sedikit soalan kot. Berkenaan dengan tadi yang Tarmizi cakap tentang istilah dalam biologi yang dulu-dululah masa saya belajar dulu kita ada maun, kita ada maging. Ya, betul. Yang memang sangat-sangat deskriptif dan senang untuk kita ingat. Sebab saya kadang-kadang kalau nak herbivore dan carnivore tu macam fikir dulu, oh herb, okey. Lambat sikit lah. So saya just nak dapatkan komen ataupun pandangan Prof tentang peranan ataupun apa keberkesanan ke perubahan ke yang berlaku dekat Dewan Bahasa dan Pustaka dan macam mana dia punya perubahan itu kita nampak dalam bahasa Melayu sekarang lah dan juga sastra Melayu lah kalau tidak terlalu keberatan ataupun sensitif ke apa bagi Prof. Soalan tu baru tu. Dia macam ada tekanan lah. Bila kita pakai maun, mangging kan, zaman kita belajar tu, maknanya makan daun, makan daging. Kita akan cepat proses sebab itu kognitif manusia. Dia lebih cepat proses kalau benda tu berkaitan dengan diri dia, dengan budaya dia. Tapi bila kata herbivore, macam cakap Roiza tadi, bila herbivore, herb, okey, kuda, sayur, kan. Lepas tu carnivore, cannibal, itu daging. Dia jadi macam kita kena stop sekejap, kita fikir, lambat. Kalau ikut psikologi, kita menggunakan bahasa asing, kita akan slow sikit. Movement otak kita akan slow sikit sebab kita nak rujuk balik. Jadi macam Dewan Bahasa dan Pustaka, dia cuba menjawab, menyediakan istilah-istilah yang mengikut acuan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam garis panduan peristilahan. Contohnya macam kenapa tak mula-mula pakai penutup muka tapi Dewan Bahasa betulkan pelitup, sebab kalau tutup semua, tapi kalau litup sebahagian, itu yang mula-mula mask tu dah tukar jadi pelitup, bukan lagi penutup muka. Ada sumbangan besar Dewan Bahasa tahu untuk meyakinkan orang. Lepas tu apa istilah lagi ya, mask, virus. Saya nampak apa yang Dewan Bahasa buat, dia cuba ikut panduan yang telah ditetapkan.
cuba mencari padanan yang terbaik. Tapi kadang-kadang masyarakat lebih laju. Macam hashtag kan, tanda pagar. Susah betul nak suruh orang pakai tanda pagar sebab dia dah buat dulu. Masyarakat dah buat dulu hashtag. Sekarang ni perkataan live macam dah rampant. Kalau kita tengok dalam TV kan, seolah-olah tidak ada kuasa Kementerian Komunikasi itu untuk menghalang penggunaan bahasa Inggeris yang berleluasa di stesen-stesen swasta. Kalau secara langsung apa masalahnya dia pakai live. Kalau kita tengok sekarang rancangan-rancangan TV di swasta semua guna bahasa Inggeris tapi konten dia, kandungan dia Melayu. Walaupun saya jarang tengok ni, jarang tengok TV, tapi saya tengok tajuk-tajuk dia Dua baru ni. Rupanya dia menyanyi anak beranak lepas tu 4 square feet. Rupanya itu interior design untuk rumah. Lepas tu apa, cover girl. Saya mati-mati ingat, ini rancangan Inggeris ni DB3 buat ni. Tengok-tengok, cakap Melayu. Lepas tu saya pernah mendengar orang besar TV3 cakap apa. Pada kami duit lebih utama daripada bahasa. Saya sakit hati betul dengar. Apa yang kita nak, duit masuk. Tak kisahlah dia nak pakai nama Dua ke, nak pakai 4 square feet ke, dia nak pakai. Contohnya Al-Hijrah kan, Quran Time. Dia tak pakai mengaji Quran. Padahal dia macam lekeh benar cakap mengaji tu. Quran Time. Jadi kan dari segi penguatkuasaan tak boleh buat apa. Dewan Masa tak ada kuasa menahan. Itu kuasa SKMM. Kalau dulu Allahyarham Tun Muhammad Rahmat, dulu menteri, awak tak hidup lagi kot, masa tu saya kecil-kecil lagi. Menteri Penerangan. Dia memang kalau tak cakap Melayu tak boleh keluar. Kalau awak nampak sekarang dekat TV, nampak sangat penggunaan bahasa Inggeris tu yang begitu, kalau grammatical tak apa juga kan. Macam-macam, sampai Adi Bano betulkan pula cara cakap tu. Tapi memang di luar kawalan lah, di luar kawalan. Mana yang dia bahasa mampu buat, dia buat lah. Tapi sastra pun dah mula kendur kan. Tak nampak lah macam mana kita nak kedepankan. Dengan media masa, media sosial yang begitu laju. Twitter lah, Instagram lah, lagi laju. Jadi dengan lebih laju tu lagi cepat pula dia buat istilah tu, dan cepat pula viral. Dia pula lagi cepat menguasai pengguna daripada Dewan Masa. Sebab dia laju. Sebab tu kita kena ikut teknologi terkini tau. Maknanya orang Dewan Masa pun dia kena ambil pot juga. Dia kena tengok juga perkembangan anak muda dengan perkembangan dia kena sama laju. Untuk membantu. Kalau tidak, memang dia buat sendiri lah. Sebab tu kat Indonesia kan, saya rasa dikot je dia nak buat akronim dia. Minah tu minyak tanah. Apalah kita tak faham. Kita tak faham langsung kan dia punya akronim tu. Sebab dia bebas. Badan bahasa dia tak boleh menahan mereka membuat istilah-istilah tersebut. Jadi saya rasa apa yang kita Dewan Masa patut buat ialah dia kena kejar perkembangan. Maknanya orang yang duduk dekat bagi istilah tu kena ada orang yang pakar juga tentang IT dan media baharu untuk kejar perkembangan bahasa tu. Itu yang saya tak tahu lah Rizal dapat jawab ke tidak, tapi itu yang saya dapat. Terima kasih Prof. Sama. Saya nampak tadi ada Lia daripada Jakarta, Depok Universiti Indonesia. Saya rasa lah. Dulu dia pelajar kami. Waalaikumsalam. Selamat datang Lia dan terima kasih dapat. Terima kasih Prof. Terima kasih sudah dapat peluang ikut kursus dengan Prof lagi. Okey. Sehat Prof? Alhamdulillah. Dia datang buat PhD ke? Ya, insyaAllah. Di mana? PPBL. Okey. PPM. Kita bertemu lagi nanti. Ini Kita di Malaysia bertemu ke lagi. di Indonesia ni? Di Malaysia ke Indonesia? Sekarang di Jakarta. Jakarta. Ya, terima kasih. Okey, Prof, mungkin soalan yang terakhir ada ditanyakan di bahagian di ruangan sembang tu. Kata, adakah linguistik forensik dan linguistik perundangan perkara yang sama atau dari cabang yang sama, dan apakah tahap kebolehterimaan dan perkembangan bidang linguistik perundangan di Malaysia yang kalau dibandingkan dengan cabang sosiolinguistik yang lain? Daripada Annie Rosita. Okey, saya jawab forensik dulu. Saya pernah buat forensik linguistik
saya pernah buat research penyelidikan yang diberikan 70,000 untuk mengkaji linguistik forensik, dan saya pernah cuba untuk masuk kursus di England untuk forensik. Rupanya dia nak siapa tahu orang yang nak masuk kursus linguistik forensik ni, orang yang pandai fonetik dan semantik. Duduk bidang saya. Tapi saya tak dapat masuk kursus tu sebab dia terhad 20 orang je satu kali ambil. Ada short term, short course bulan summer, bulan panas. Tapi saya tak dapat masuk sebab dia kata kita boleh ambil ramai-ramai sebab nak buat training dekat mahkamah. Linguistik forensik sebahagian daripada aplikasi linguistik yang kita boleh gabung. Cuma saya nak cerita, bukan nak takutkan, ni cerita saya. Susahnya nak dapat data. Susah sangat dapat data sebab satu, data sulit. Keduanya, kes mahkamah, saya pergi ikut satu kes mahkamah tu, bukannya selesai hari tu, bertahun. Jadi macam manalah saya nak proses data tu? Ya Allah, saya kata bila nak selesai masalah penjeraian orang ni? Ketiganya saya tak sampai hati lah bila masuk mahkamah bergaduh pasal anak. Memang kita ni alhamdulillah orang yang bahagia kan. Jadi bila kita tengok orang bergaduh dekat mahkamah berebutkan anak, panggil raya rumah siapa, petang raya rumah siapa, tunggu dekat bus stop. Sedih. Lepas tu tengok anak tu dia kena pilih mak ke bapa, pakar psikologi datang. Budak itu lebih suka menggunakan warna yang gelap-gelap, suram-suram menyebabkan dia tak bahagia, rupanya tak suka duduk dengan bapak dia. Dia lebih suka dengan mak dia, tapi mak dia kena bantai dengan bapak dia. Oh ya Allah, saya tak boleh. Kemudian saya telah menyertai satu kumpulan psikologi mengkaji anak-anak di rumah pelindungan. Dari segi linguistik lah, saya juga pernah mengkaji. Itu juga very disheartening, sedih sangat macam mana dia diperkosa oleh bapa tiri. Allahu Akbar, saya tak boleh lah. Verbatim dia tu kan. Jadi saya cakap dengan kawan saya, mari sini saya proses. Saudara kena tabah bila nak mengkaji data-data seumpama itu. Dan baru ni saya buat forensik lagi satu tentang romance scam. Macam mana kena tipu kan perempuan kita, hampir duit habis, dia percaya kepada romance scam ni dengan duit beratus-ratus ribu habis. Tapi juga menemui jalan buntu bila data tak dapat. Polis memang tak akan release data. Dia kata data sulit, dia kata. Kemudian pergi ke penjara minta tolong, juga tak dapat. Jadi forensik ni awak kena sabar betul lah kalau nak venture. Memang susah kerjasamanya. Benda menarik. Dan tentang perundangan pula, saya pernah masa saya buat PhD di London, saya buat masters di London, PhD saya buat kursus di London tapi menulis di Malaysia. Saya sempat dengar satu kawan saya bentang tentang adakah bahasa undang-undang ni bahasa yang boleh kita bahas? Macam relevancy nak tengok kan. Sebab bahasa undang-undang dia sharp. Dia tak boleh ada anomali, dia tak boleh ada bahasa dia bahasa yang tak boleh kita petikaikan dalam mahkamah. Kalau kita boleh petikaikan, boleh kalah kes tu. Jadi maknanya itu pun ada satu kekangan kat situ. Kekangan bahasa undang-undang ni. Sebab bahasa undang-undang ni dia dah rigid. Jadi kalau saudara nak venture benda tu, saya takut dia tak boleh explore. Sikit-sikit boleh, tapi nak sebab di bahasa undang-undang ni dia betul rigid. Saya pernah tulis dalam jurnal bahasa tentang kes pembunuhan, implikator dalam kes pembunuhan Norita. Ada dulu kes lama, tahun 2000 saya rasa. Kita ambil dekat website je. Mahkamah tak bagi, tapi dia keluar dekat website, kita ambil, kita tengok implication. Bagaimana Hanif itu berjaya melepaskan daripada tali gantung. Itu kita dapat. Jadi untuk tengok forensik, memang kerjasama sangat susah kerana kesulitan, tapi boleh dibuat kalau saudara sabar. Kalau sabar mencari. Tapi pastikan ada kerangka teori yang baik untuk explore. Jadi saya tengok 3 research saya tu yang tak capai kita punya kepuasan. Yang mula-mula mahkamah syariah yang pasal forensik tu. Keduanya yang tentang anak-anak rumah pelindungan yang sangat mengerikan lah. Saya baca verbatim tu saya sedih. Sebab teruk lah dia kena. Lepas tu yang ketiganya romance scam ni. Jadi research tu macam tak boleh pergi ya. Sebab kekan seumpama itu. Tapi macam saya tak nak lemahkan semangat, saudara boleh tengok linguistiknya. Bukan dari segi sosiolinguistik pastinya, wacana dia. Bagaimana perjalanan implikator ke pada tema ke rima ke, itu boleh insyaAllah.
Maksudnya Prof, perkembangan linguistik perundangan dan linguistik forensik di Malaysia ni agak Slow. Ada satu yang psikologi dia pakai forensik tapi psikologi. Lain. Tapi linguistik forensik kita cuba buat, saya dah cuba buat 2 kali. Saya memang tak dapat data. Kekangan daripada data. Okay. Cubalah siapa dah berani venture sebab makan masa panjang dan kecuali awak punya polis pun, walaupun suami kita polis sekalipun dia tak boleh release data. Itu confidential kan. Susah. Menyusahkan orang tu menyusahkan kita. Dan selalunya saudara yang nak buat forensik ni mesti mahir fonetik dan mahir semantik. Itu syarat dia. Dan itu bidang saya. Saya pergi yang masa apa tu dia orang datang ke Malaysia tu, saya pergi sama school tu. Ya, impression yang saya dapat ialah untuk forensik linguistics ni macam Prof katalah, kita kena pakar satu-satu bidang, so kita tidak semestinya ambil macam forensik linguistics macam tu, tapi kita pakar phonetics, kita pakar dialect, kita pakar apa-apa. Dan selalunya benda tu dia by chance lah, ada orang akan kata oh saya perlu ahli linguistik untuk betul. Dia selalu macam tu, dia bukan kita masuk bidang tu, kita adalah bidang bahasa, tetapi diperlukan kepakaran bahasa untuk menyelesaikan satu-satu kes. Ingat tak kes bekas Menteri Besar Selangor Muhammad Mat Taib di Australia yang dia bawa duit melebihi kan dia lepas kerana masalah linguistik. Dia kata dia punya lawyer pandai, dia kata dia tak pandai bahasa Inggeris. So dia lepas ke situ lah. Jadi maknanya betul, linguistik bukan kena ada kat situ by chance. Contohnya saya ni agaknya banyak pengalaman sebab saya dah very senior kan. Pernah Adabi versus Nestle bergaduh pasal istilah sop bunjut. Sop tu dia kata sop bunjut ke sop punjut. Saya pula jadi dia punya ni timbang taranya, dia datang ke office saya, terpaksalah saya buat research. Saya call beberapa pembantu rumah, orang perempuan yang masak. Saya kata bunjut ke punjut. Terpaksalah saya buat statistik tu. Lalu saya serahkan kepada Nestle, ini dia punya keputusan. Tak ada. Rimau menangis tak ada. Belum ada. Rimau menangis belum. So maknanya kita diperlukan bila perlu sahaja. Jadi Prof, punjut ke bunjut? Bunjut. Saya banyak, mungkin agaknya saya punya responden banyak pembantu rumah Indonesia sebab dia tak kerti punjut, dia kata bunjut. Dia tak kerti cakap bunjut, dia kata punjut. Sampai dia rasa dah lupa lah. Tahun 2000. Maknanya memang betul lah yang Rosila cakap tadi. Kita diminta bila perlu. Kepakaran itu tak seterusnya ada di situ. Okey, rasa cukuplah untuk sesi tanya jawab. Kalau ada sebarang persoalan lagi boleh direct terus email kepada Prof lah untuk bertanya. Kalau lah ada. Yalah. Jadi untuk makluman Prof juga, sebenarnya bicara pagi ini disiarkan secara langsung di Prince Songkla. Prince Songkla University. Ada kawan di sana, dia baru beritahu, dia kata diperdengarkan dalam kelas dia. Bagus. Untuk pelajar linguistik bahasa Melayu di sana lah. Okey, sedang mencari ayat untuk menutup. saya nak cakap, saya berharap apa yang saya sampaikan tadi menepati matlamat jabatan yang Tarmizi harapkan supaya dapat membuka minda kita. Sebab awak muda ni, saya tengok nama-nama semua orang muda-muda ni yang sepatutnya ke depan lagi untuk membuat penyelidikan dan cuba teroka multidisiplin linguistik ni. Memang boleh buat dan boleh jadi menarik, insyaAllah. Tarmizi nak cakap sikit. Ya, Syam. Baru sampai. Minta maaf Prof, tadi saya ikut bengkel. Kebetulan dah habis, kemudian tapi sambil-sambil saya curi-curi dengar juga dekat handphone. Okey. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak dan saya nak kongsilah kami, Prof adalah penasihat dan penilai program linguistik dan teknologi maklumat. Dan saya rasanya saya dah beritahu kot yang kita dah ada pelajar batch pertama. 30 orang. Dalam ni ada jugalah ni, ramai juga ni pelajar-pelajar yang
yang ikut serta dalam program ni, dan saya harap pelajar-pelajar inilah yang akan buka mata untuk apa dipanggil untuk ambil cabaran yang Prof beritahu tu sebagai bakal linguis-linguis kita di Malaysia yang boleh memakmurkan linguistik yang bukan sahaja pesil linguistik tapi ada so-called masa depan lah dalam bidang yang lebih mencabar, orang kata ke mana nak bawa linguistik ni kan, dikawinkan dengan IT macam yang kita bincangkan dalam mesyuarat panel penasihat. Betul-betul. Saya haraplah mereka faham apa yang saya cakap. Mungkin mula-mula tak faham, lama-lama bisa faham lah. Dapat dimajukan, tahniah lah sebab dapat dan Yuniza juga telah lulus Bahasa Melayu dan Kreatif. Teknologi kreatif. Dia banyak pasal skrip-skrip ni lah. Jadi samalah dengan UUM. Dulu saya penilai. Alhamdulillah. Jadi linguistik dah berkembang, nampaknya banyak application lah. Ya. Terima kasih mengundang saya Dr. Hisham, Dr. Tarmizi. Sama-sama. Okey, maaf Prof. Tadi sebenarnya bukan Prince Songkla tapi Taksin University saya telah sebut. Oh tu Taksin cakap Melayu ke? Taksin di Dr. Kamarudin. Ya, Dr. Kamarudin. Dr. Kamarudin saya. Dia buat live streaming program ni dengan pelajar-pelajar dia sekali. Okey. Nanti saya share gambar yang dia share dekat saya pada Prof. Boleh. Okey Prof, saya rasa kata-kata Dr. Hisham tadi dah mewakili kata-kata penutup dari saya lah. Jadi lagi sekali saya secara peribadi dan Pusat Pengajian dan UUM khususnya ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terpelmangai atas perkongsian pada pagi ini yang saya fikir sangat bermanfaat khususnya untuk kami dan untuk para pelajar yang quote-unquote dipaksa menggabungkan linguistik dan teknologi maklumat. Jadi ini adalah satu pendedahan awal supaya kita semua dapat melihat sedikit cahaya ataupun sedikit cahaya lah di sebuah lorong yang gelap di ujung itu. Jadi manfaatkan sesi ini dengan sebaik yang mungkin untuk kita terus meneroka bidang ini yang menjanjikan ruang dan peluang yang sangat luas sebenarnya. Jadi Prof, terima kasih lagi sekali saya ucapkan dan kami ucapkan. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi-sesi yang akan datang insya-Allah. Dan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Okey, itu Dr. Kamarudin. Terima kasih Dr. Tarmizi. Assalamualaikum. Terima kasih UUM. Saya nampak juga Rozia daripada Riau. Saya rasa Rozia ni pun student UKM dulu. Ya, Rozia, apa khabar Rozia? Alhamdulillah sehat. Apa khabar Elma? Ya, alhamdulillah. Elma sehat. Alhamdulillah. Semoga Prof sehat selalu ya Prof. Salam dari Bu Emma tadi. Ya. Alhamdulillah. Nah, baguslah bila online ni ramai berdua boleh masuk sekali. Ya. Ya. Kita ada orang kuat Persatuan Linguistik juga tu, Dr. Harisyun. Apa khabar Dr. Harisyun? Terima kasih. Terima kasih. Kalau semua keluar gambar kan barulah ambil gambar cantik. Ini nampak nama je. Ya betul. Saya rasa kita patut buka video lepas tu mesti ambil screen capture ke apakah. Ya. Sebagai bukti jabatan buat seminar online. Betul. Buka video semua. Sebagai bukti sebagai bukti Aniha daripada Prince Taksin Tahniah UUM dapat menghasilkan satu wacana sebelum ini dan dapat dikongsi oleh ramai secara berjumpa kan. So ramai dapat berkongsi ilmu. Mana lagi? Tidak buka. Sebelum gambar di supaya dapat dia ambil gambar. Ya. Ramai ni saya rasa partisipan dia. Semua ni pelajar tahun 1 Prof. Oh. Tahun 1.
Di Taksin ya? Ya, Universiti Taksin di Songkla, Prof. Di Songkla. Belajar bahasa Di Melayu? Songkla. Ya, jurusan bahasa Melayu. Semua pelajar jurusan bahasa Melayu. Mereka ni pelajar tahun 1 saja. Okey. Tahun 1. Ada yang boleh cakap bahasa Melayu, ada yang tak boleh cakap bahasa Melayu. Say hi. Assalamualaikum. Okey, kita dah selesai screen. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudi untuk bersama-sama kita pada pagi ini ya, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih dan tadi. Terus sambung macam mana? Terima kasih dan tadi. Ada masa jumpa lagi. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam buat Prof Zahar, Prof. Ya, insyaAllah.